Jadi kenapa perlunya gamifikasi? Kalau kita tengok, pelajar kita suka bermain game. Game tu ialah gamifikasi lah. Kan? Suka bermain game. Kita selalu kata kepada anak-anak pelajar kita ataupun anak-anak murid kita, boleh main game, suka main game, tak masuk kelas dan sebagainya. Selalu kita memberi pandangan negatif kepada pelajar-pelajar ini. Tapi kita sebagai guru, apa yang kita buat untuk menjadikan sesuatu yang negatif itu berubah kepada sesuatu yang positif. Berubah daripada satu yang negatif kepada positif. Sebab itulah saya dan juga Cikgu Aniza ambil pendekatan di mana kita menerapkan permainan, game ataupun gamifikasi dalam proses pembelajaran, terutamanya sewaktu PDPR. Walaupun PDP masih lagi boleh digunakan, tapi semasa PDPR ni kita terapkan. Maknanya belajar sambil bermain game. Di mana kelas craft ini bentuk dia ialah gamifikasi pembelajaran ataupun gamification education. Jadi itulah yang perlu kita buat sebagai salah seorang guru. Bukan kita tengok benda tu negatif, kita biarkan terus menjadi negatif. Cuba kita ubah supaya menarik minat pelajar untuk masuk ke kelas kita. Nanti kita akan tengok kenapa pelajar suka dengan kelas craft. Baik, kenapa gamifikasi? Yang pertama, murid menjadi aktif ketika sesi PDPC dan juga PDPR. Yang kedua, memberi motivasi kepada murid-murid. Memberi motivasi kepada murid-murid. Yang ketiga, menjadikan sesi PDPR dan juga PDPC lebih menarik dan menyeronokkan. Main game ni cikgu-cikgu tak seronok. Main game ni seronok. Sebab tu pelajar kita dia boleh main game daripada malam sampai ke pagi. Sebab apa? Sebab seronok. Jadi sama juga dengan gamifikasi dalam pembelajaran pun seronok. Jadi bila seronok, dia dapatlah menarik minat pelajar kita untuk join kita punya kelas sewaktu PDPR ataupun PDPC. Kemudian yang keempat, dia akan mengurangkan stres di kalangan guru dan juga murid. Kenapa saya kata dapat mengurangkan stres di kalangan guru dan juga murid? Yang pertama, guru tak gaduh stres apabila pelajar tidak hantar tugasan. Sebab melalui kelas craft ini, secara automatik pelajar akan hantar tugasan. Itu jaminan saya. Yang kedua, guru juga tak perlu stres pelajar tak masuk ke kelas. Sebab dengan kelas craft ini, saya berani jamin pelajar akan menyertai kelas kita sewaktu PDPR ataupun menjawab ketika kita mengajukan soalan di dalam kelas. Jangan risau, maknanya cikgu tak perlu stres. Yang kedua, pelajar pun tak stres sebab dia belajar sambil bermain. Ada orang kata didik hibur dalam proses pembelajaran kita. Dan yang terakhir ialah guru boleh menjalankan penilaian bilik darjah ataupun PBD melalui kelas craft. Kelas craft. Melalui kelas craft ni memang cikgu boleh terus buat penilaian. Ini saya boleh beritahulah. Sebab dia soalan-soalan yang cikgu bagi dia dalam bentuk soalan secara atas talian terus ataupun cikgu boleh bagi soalan macam cikgu duk guna kat Classroom. Google Classroom tu kan, sama juga dia punya konsep. Okey, sebelum saya terlupa, dia pun tanya kelas craft kan. Sekejap kita akan tengoklah apa itu kelas craft. Okay, yang kedua kita pergi kepada kenapa kelas craft. Saya akan bahagikan kelas craft ni kepada 4. Yang pertama, pelajar diberi watak di mana pelajar ada watak ataupun adiwira ataupun karakter mereka sendiri. Yang kedua, adanya latihan ataupun cikgu ataupun guru boleh memberi latihan dalam bentuk quest ataupun boss battle, nama dia quest. Nama satu lagi boss battle, satu lagi random packer. Banyak. Kalau saya nak cerita bab latihan ni, terlalu banyak dalam kelas craft yang cikgu boleh buat bersama dengan anak-anak pelajar. Kita akan tengok satu-satu. Yang ketiga ialah membentuk sikap pelajar. Dalam pada masa sama, cikgu-cikgu boleh membentuk sikap anak-anak pelajar cikgu. Di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan yang ketiga ialah adanya penghargaan sesama pelajar, adanya kerja berpasukan di kalangan pelajar. Jadi mesti cikgu-cikgu tertanya kelas craft ni daripada mana? Okey, kelas craft ni adalah daripada US. Dia ialah produk gamifikasi daripada US. Owner dia memang duduk kat US. Jadi yang pertama kita lihat pelajar diberikan watak. Apa yang dimaksudkan dengan pelajar diberikan watak ini? Di mana di sini kalau cikgu-cikgu dapat lihat ada 3 jenis watak utama yang akan diberikan ataupun yang akan diset kepada pelajar. Jadi anak-anak murid kita ni akan ada watak inilah. Contoh Ali jadi guardian, Minah jadi mesh,
kemudian abu jadi hela. Contohnya Guardian ni dia macam kita kalau dalam askar ni kita panggil askar infanteri lah. Dia lebih kepada attacking, penyerang. Kemudian mesh ni dia sebagai sokongan, memberi sokongan, bantuan sokongan. Dan yang healer ni adalah sebagai orang kata apa? Nama pun healer, dia macam bantuan perubatan. Itu dia punya peranan dia. Sebab setiap watak dia ada peranan masing-masing. Oleh sebab itu, bila kita buat kumpulan pelajar nanti kita akan tengok macam mana nak buat kumpulan pelajar. Setiap kumpulan tu mesti kena ada ketiga-tiga watak ni. Tak kisahlah pelajar mana pun, tapi mesti kena ada. Sebab setiap watak ini saling perlu antara satu sama lain. Sebab tu saya kata tadi boleh membentuk kerjasama. Contoh apabila Guardian membuat serangan tersebut akan dibantu oleh mesh. Ini untuk boss battle lah. Dan apabila adanya rakan yang tercedera ataupun rakan yang lambat hantar tugasan dan sebagainya, healer akan tolong, healer akan bantu. Sebab dia ada power yang boleh digunakan. Nanti kita akan tengok satu persatu power tu. Dia ada power yang boleh digunakan untuk bantu pelajar yang hampir kehilangan nyawa, yang pelajar yang hampir mati dan sebagainya lah. Watak tu lah, watak yang hampir mati lah. Okey, jadi tiga-tiga ni, ini adalah watak ataupun karakter yang basic. Apabila kita daftar pelajar akan dapat karakter yang macam ni. Dan yang paling best tuan-tuan, cikgu, watak-watak ni ataupun karakter-karakter ni, pelajar dia boleh upgrade. Dia boleh naik tarafkan karakter ni. Dia boleh beli baju, dia boleh beli seluar, dia boleh beli yang cahaya-cahaya ni. Saya nak abang dia punya power lah. Kemudian dia boleh tukar dan dia boleh memelihara dia punya pet. Dia boleh beli pet. Jadi ini antara karakter yang dah di-upgrade. Daripada basic yang biasa tadi dah jadi semakin menarik dia punya watak. Semakin nampak menarik. Jadi macam mana pelajar ini nak upgrade dia punya watak? Dia perlu menjawab soalan kita yang kita bagi dan juga tugasan yang kita bagi kepada dia. Melalui tugasan yang dia buat itulah dia akan mendapat XP, kita panggil experience point. Untuk dia naik level dan juga dia akan dapat GP, gold piece untuk dia, duit lah, gold piece ni dalam bentuk kita panggil coin lah, untuk dia beli baju-baju dan juga karakter dia ni, untuk upgrade dia punya karakter. Jadi macam mana dia dapat XP dan juga GP, dia mesti membuat tugasan kita, dia mesti melaksanakan tugasan kita. Jadi secara tak langsung dia akan dapat lah baju-baju ni. Dan XP tu, yang saya kata naik level tu, dia perlu naik level untuk dia lock atau dia unlock ataupun dia buka baju-baju baru yang lebih menarik. Sebab baju ni tak semua duduk di satu level. Ada yang baju yang hebat macam ni dia duduk ke level 30. Maknanya pelajar perlu sampai ke level 30. Jadi dia berusaha untuk meningkatkan level dan dia berusaha untuk dapatkan duit untuk dia beli baju. Sebab tu saya kata kelas craft ini merupakan satu gamifikasi yang komplit, satu gamifikasi yang lengkap sebab dia ada level, dia ada board game dia sendiri. Sebab dalam perkongsian saya sebelum ni saya dah cerita apa itu gamifikasi dan juga apa itu game based learning. Sebab ada ramai di kalangan guru-guru yang dia keliru bahawa dia selalu kata yang dia ni menjalankan gamifikasi. Sebenarnya dia hanya menjalankan game based learning dalam kelas dia sahaja. Ataupun separuh gamifikasi. Tapi yang ni ialah satu gamifikasi yang komplit. Nanti kita akan tengok satu persatu lah apa yang dikatakan komplit itu. Okey, tuan-tuan, cikgu-cikgu. Ini sampai yang ke tahap ini, anak-anak pelajar kita boleh upgrade. Cuba bayangkan kalau dia tengok macam ni, karakter macam ni. Sama juga dia main game yang sebenarnya yang dia duk main sebelum ni. Sebab apa dia suka main untuk naik level, untuk dapat duit dan sebagainya. Kadang-kadang sanggup pergi 7E, top up duit untuk beli baju. Tukar baju baru. Kalau kata ada anak-anak cikgu yang bermain game, cikgu boleh tahulah. Tapi yang ni, dia tak perlu dah P7E ke apa, perlu top up ke apa ke. Dia hanya perlu siapkan kita punya tugasan dan juga latihan yang kita bagi. Dan dia akan dapat coin untuk dia upgrade dia punya baju. Itu saya panggil gamer ataupun gamifikasi ni. Ini yang saya sebut tadi experience, ni XP, experience point dan juga gold piece. Kedua-dua ini pelajar perlu dapat. Pelajar akan dapat bila pelajar menyiapkan tugasan. Ini contoh pelajar saya lah, baru level 6. Ini karakter yang dah dia tukar. Kemudian kristal ni lebih pada power dan ini nyawa dia. Ini dia potong-potong nyawa dia tinggal macam ni. Jadi setiap kali dia naik level dia akan dapat satu nyawa. Contoh kita boleh set, cikgu boleh set nanti saya akan tunjuk. Dia naik level dia akan buka baju baru, dia naik level dia akan dapat nyawa satu. Macam itulah kelebihan dia. Sebab tu dia berlumba-lumba untuk dapat 1000 ni, bila dia penuh 1000 dia akan naik level 7.
Dia dapat lagi 1000, dia naikkan level 8. Sebab cikgu boleh set level ni. Paling rendah ialah 750, paling tinggi ialah 5000 untuk dia naik level. Jadi terpulang dekat kita lah, kita nak set macam mana. Kalau kita nak set pelajar tu susah sikit, kita set tinggi sikit. Tapi basicnya 1000 ni dah okey lah. Okey, ini contoh pet tadi saya bagi tahu pet kan, ataupun binatang peliharaan ni. Jadi pelajar dia boleh belilah. Beli pun bukan beli pakai duit sebenar, beli pun guna gold piece ni lah. Jadi pelajar kita dia boleh tengok kawan pakai burung, dia nak pakai naga, dia nak pakai harimau. Jadi itulah satu motivasi yang saya sebut motivasi kepada pelajar tadi. Jadi bila dia nak beli, dia tak ada duit, dia akan cuba jawab kita punya tugasan. Dia akan cuba jawab soalan kita di dalam kelas. Maknanya dia lebih aktif semasa berada di dalam kelas. Okey, ni yang seterusnya ialah tim. Ni logo tim. Sebab setiap kelas tuan-tuan boleh buat sehingga 9 kumpulan. Saya rasa kalau 9 kumpulan kali dengan 5 orang, 45 orang. Okeylah tu kan. Rasanya tak ada kot kelas yang 45 orang untuk satu kelas. Dia satu kelas. Jadi mungkin boleh buat 5 orang satu tim, kali dengan 9 dah 45 orang, jadi tak ada masalah untuk kelas yang ramai. Kalau kata lebih lagi, tuan-tuan tambahlah. Ini adalah logo-logo tim lah yang boleh gunakan kepada kumpulan-kumpulan pelajar nanti. Sebab memang permainan ini dia tidak boleh dimainkan secara solo. Secara solo dia ada satu tool lain ataupun satu tugasan lain. Ada, kita boleh bagi tugasan secara solo kepada pelajar. Itu lain lah, bukan yang quest ni ataupun keseluruhan kelas-kelas. Sebab kelas-kelas ni keseluruhan dia akan duduk dalam kumpulan. Sebab macam saya kata awal tadi, setiap watak yang ada saling bergantung antara satu sama lain. Saling bergantung antara satu sama lain. Kalau kata seorang tak ada ataupun satu watak tak ada, memang mereka ni akan pincang lah, akan teruk lah. Baik. Kalau ada soalan, tuan-tuan boleh tanya. Tuan-tuan boleh tanya. Kalau ada soalan, tanya terus. Nak angkat tangan ke, nak type mesej ke, boleh. Tak ada masalah. Kita dah tengok watak. Yang kedua kita akan tengok quest. Okey, quest. Baik, ini adalah peta ataupun kawasan yang kita boleh letakkan objektif pembelajaran kita ataupun soalan-soalan kita, quest kita. Ini yang saya tunjuk ini adalah quest secara offline, di mana kita bagi latihan dekat sini, kita set dekat sini, pelajar akan buat selepas itu. Habis tamat sesi PDP. Macam kita buat dekat Google Classroom. Sama aja function dia. Macam itulah kita bagi, nanti naik notifikasi, pelajar akan buat. Pelajar akan buka dan dia akan laksanakan, dia akan buatlah kita punya latihan tu. Okey, kalau kita tengok dia ada 4 kawasan yang besar dan setiap kawasan ni dia ada peta map kecil-kecil pula. Cikgu. Nanti kita akan tengoklah dia boleh pergi kepada map kecil-kecil. Kalau yang macam ni, cikgu contoh macam saya tingkatan 6, saya ada sejarah 4 tema. Saya mengajak anak-anak 4 tema. Jadi setiap satu kawasan ni saya akan buat satu tema. Dan di kawasan-kawasan satu kawasan nanti saya akan buat bab pula. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 mengikut map ataupun mengikut peta masing-masing. Nanti kita akan tengok yang sebenar punya. Kita akan buka, Cikgu Aniza nanti akan bantu saya untuk buka yang sebenar punya map. Kita boleh tengoklah berapa map yang ada. Okey, ini antara salah satu map yang saya buat. Antara salah satu map yang saya buat dengan anak-anak pelajar. Dia ada checkpoint dia yang kita boleh set. Setiap checkpoint ini adalah satu soalan lah. Soalan cikgu boleh buat dalam bentuk Google Form, dalam bentuk Quizy, dalam bentuk Kahoot, itu terpulang dekat cikgu-cikgu. Cikgu perlu hanya letak link saja dalam dia punya soalan nanti. Pelajar akan jawab, pelajar akan klik link daripada situ. Dan lagi satu yang menarik daripada soalan ni, kalau cikgu-cikgu boleh tengok, di lambang ataupun di setiap checkpoint ni, nampak lambang Google Classroom. Jadi soalan-soalan cikgu yang ada di Google Classroom, cikgu boleh import terus masuk ke sini. Secara tidak langsung, kita akan jadi aktif menggunakan Google Classroom. Sebab pelajar akan jawab di Classroom kalau ikutnya, sebab dia hanya di sini kita hanya letak link saja. Bila pelajar klik link tu, pelajar sama aja, dia akan menjawab di Google Classroom. Dia akan jawab di Google Classroom, tidak ada masalah. Jadi nampaklah kata cikgu, cikgu ni rajin lah menggunakan Google Classroom. Macam itulah maksud saya. Kalau sebelum ni kita tak pernah guna berhabuk kita punya Google Classroom, dengan menggunakan Google Classroom ni, secara tak langsung kita akan guna Google Classroom ataupun ID D5 kita. ID D5 kita yang diberikan oleh KPM. Sebab kita memang boleh terus menggunakannya. Jadi andai kata kalau cikgu tak ada ID D5, contoh mustahil kalau cikgu tak ada ID D5 kan. Mungkin untuk pelajar tingkatan 6 contohnya, tingkatan 6 atau pelajar baru masuk yang tak ada ID D5.
Yang pastinya semua satu kelas tu tak boleh gunalah. Google Classroom cikgu kena buat akaun biasa dan kita masih lagi boleh masukkan quest ataupun soalan-soalan ni dalam bentuk Google Form, dalam bentuk quizy tu dekat sini. Sebab dia hanya perlukan link sahaja. Kita akan masukkan link kat sini dan pelajar akan klik dan jawab. Sebenarnya dia tu menjawab di Google Classroom ataupun di Kahoot. Macam tu. Sini hanya kita letakkan link dan nota-nota tambahan lah sebagai rujukan para pelajar. Okey, yang kedua ialah boss battle. Tadi saya cerita quest. Yang kedua ialah boss battle. Boss battle ni dijalankan secara online atas talian. Dalam kelas ataupun sewaktu PDPR. Boleh jalankan benda ni. Sebab boss battle ni, bos ni adalah cikgu. Watak sebagai cikgu akan berlawan dengan pelajar secara terus. Di mana cikgu mengajukan soalan, pelajar akan jawab. Jika tak boleh jawab, ni nampak markah kita akan tolak. Dia akan tolak lah ni. Ni. Kalau salah, tolak 20. Tinggal 30 dia punya markah. Ni on the spot. Kita akan set soalan siap-siap dan bila sampai masa kita akan terus bermain dengan pelajar. Sama ada di dalam kelas maupun sewaktu PDPR. Tidak ada masalah. Yang ni memang kena main online. Yang ni tak boleh. Yang ni memang kena main online. Cikgu boleh buat soalan. Cikgu boleh buat soalan lah. Ni antara bentuk soalan yang ada. Jadi cikgu boleh set lah. Cikgu boleh set. Cikgu punya nyawa ni 100, 1000. Tak ada masalah. Sebab cikgu yang admin. Kemudian cikgu boleh set nyawa pelajar. Tak ada masalah. Cikgu boleh set soalan tu nak tolak berapa. Pun cikgu boleh set. Macam itulah. Contoh dia salah yang ni, dia akan tolak 5. Itu cikgu boleh set. Jadi kita akan tengok. Di akhir nanti apa akan jadi kepada pelajar. Dan pelajar pun sebenarnya dia tak mau kena tolak nyawa. Dia tak mau kena tolak nyawa. Sebab tu dia akan, cara tak langsung dia akan study dulu sebelum dia masuk ke kelas untuk boss battle. Untuk dia join boss battle, dia akan study, confirm, saya berani jamin cikgu-cikgu. Dia akan study terlebih dahulu. Sebab dia tak mau kena tolak nyawa. Sebab bila dia tolak nyawa itu satu kelemahan lah untuk dia punya karakter. Satu kelemahan dia untuk dia punya karakter. Jadi confirm dia akan study. Sebab betul, dia akan study terlebih dahulu. Contoh esok okey kita akan buat boss battle. Jadi tajuk sekian-sekian kita bagi. Dia akan study hari ini cikgu-cikgu untuk kita bermain dengan dia pada besok hari di dalam kelas. Ini yang berlaku kepada kita lah. Ini yang berlaku kepada kita. Okey, ini yang menang. Contoh bermain dengan kumpulan 5. Kumpulan 5 tu menang. Dia akan berusaha lah sebab dia akan dapat 500 XP yang saya sebut tadi kan. Dia akan dapat. Jadi dia akan berusaha untuk menang. Okey. Yang seterusnya ialah membentuk sikap pelajar. Membentuk sikap pelajar. Ini yang paling best bagi saya. Di mana secara tidak langsung melalui kelas craft, cikgu boleh membentuk sikap pelajar. Positif behavior ni sikap positif pelajar. Jadi kalau cikgu perasan di sebelah sini saya dah set XP dia 250, GP dia saya bagi 50. Sekiranya dia masuk kelas awal. Contoh pelajar A itu masuk kelas awal. Saya akan bagi kat dia 250 XP dan GP dia 50. Itu saya set lah kan. Jadi cara tak langsung kalau cikgu rasa pelajar tu akan masuk awal ke akan masuk lewat. Mesti dia berlumba-lumba untuk masuk awal sebab dia nak XP dan juga GP. Untuk tambah dia punya pendapatan. Dia masuk awal je, dia dapat dah duit. Dia tak perlu jawab soalan pun. Kan? Menjawab soalan di dalam kelas. Bila pelajar jawab, kita bagi. Hantar tugasan awal, sama juga. Bila dia hantar tugasan awal, kita bagi. Ataupun dia bantu kawan-kawan untuk menjawab soalan sama ada di dalam kelas ataupun di luar kelas, kita bagi. Ini orang kata membentuk sikap positif para pelajar. Cikgu boleh membentuk dengan cara ni. Bila cikgu bagi reward kepada pelajar, bila cikgu bagi reward kepada pelajar, pelajar dia makan suka. Kalau kita bagi coklat sebiji pun pelajar dah suka, ini kan pula kita bagi yang macam dia memang seronok dengan game. Lagilah dia suka. Ini yang saya boleh bagi tahu. Jadi yang kedua ialah negative behavior. Kita juga boleh mengelakkan pelajar kita bersikap negatif. Di mana contoh saya bagi kat sini ialah jika pelajar tidak menghantar tugasan, saya akan tolak 3 dia punya nyawa yang love tadi. Saya akan tolak 3. Bayangkan kalau 3 kena tolak, 2 kali dia tak buat tugasan memang habis. Dia akan mati. Bila dia mati, dia kena buat tugasan yang lain pula untuk dia hidup balik. Dihidupkan oleh cikgu. Jadi beban kepada rakan-rakan dia. Memang rakan-rakan dia akan tolong push dia lah untuk dia buat tugasan. Selalunya. Macam itulah. Sebab memang mereka ni akan bekerja dalam berkumpulan. Mereka ni akan bekerja secara berkumpulan. Okey. Contoh masuk ke kelas lewat. Lewat 15 minit. Jadi saya akan tolak dia punya poin 2 poin. Jadi pelajar dia tak akan masuk lewat. Pelajar dia tak akan masuk lewat.
Sebab dia takut. Kecuali lah yang PDPR ni yang ada masalah internet pun semua pelajar akan maklum lebih awal. Cikgu saya tak boleh masuk, saya ada masalah internet. Dia tak akan diam je. Jadi kita tahu kenapa pelajar tu tak masuk. Bukan saja dia tak masuk, itu lain lah. Kemudian bila kita tanya soalan tidak ada respon, selalunya pelajar kita bersifat pasif dalam kelas, tak aktif. Bila tanya soalan ditutup kamera, ditutup mail, duduk senyap. Bila habis kelas, habis. Jadi kita nak elokkan benda tu. Jadi buatlah benda macam ni. Kan? Jadi dapat mengatasi benda yang macam itulah, benda yang pelajar kita yang tak aktif dalam kelas. Okey, dan yang terakhir yang boleh kita buat melalui kelas craft ni, bukan yang terakhir, sebenarnya banyak lagi. Ini antara pengenalan yang saya bagi kepada cikgu. Kalau saya nak cerita semua, sehari tak sempat kita nak belajar cara kita nak daftar, cara kita nak sign in account, macam mana kita nak add pelajar, jadi tak sempat. Jadi untuk elok benda tu saya cerita yang basic saja. Yang basic saja. Baik, ini antara penghargaan antara pelajar di mana pelajar-pelajar boleh menghantar kudos. Kita panggil kudos dalam kelas craft ni dikenali sebagai kudos. Kudos ni adalah kata-kata semangat, kata-kata penghargaan di antara sesama pelajar. Di mana pelajar ini dia adalah hubungan yang baik antara pelajar, adanya orang kata apa? Kerjasama di antara pelajar. Kemudian adanya penghargaan antara satu sama lain, antara kumpulan, antara tim, antara individu. Ini yang pelajar boleh buat. Dan kudos ni cikgu-cikgu kita boleh menggalakkan pelajar menghantar kudos sebab bila pelajar hantar saja ni dia akan dapat tadi XP dan GP. Kita akan set. Okey, hang hantar satu, saya bagi kat hang 100 XP, 50 GP. Pelajar dia akan hantar, selalu dia akan hantar, dia akan cari kata-kata semangat, dia akan hantar. Dia akan hantar. Ini antara salah satu salah satu tujuan yang ada dalam kelas craft lah, di mana pelajar ni saling menghargai antara satu sama lain. Itu tujuan kelas craft ni dibuat. Okey, selesai kenapa kelas craft. Kenapa kelas craft. Yang kedua kita akan tengok cara yang ketiga. Kita pergi kepada yang ketiga. Kita akan tengok cara untuk mendaftar akaun kelas craft. Jadi Jadi pada cikgu-cikgu yang nak daftar akaun kelas craft, cikgu-cikgu bolehlah scan QR code ini untuk terus masuk kepada kelas craft. Tapi saya nasihatkan cikgu-cikgu mestilah guna akaun MOE supaya senang cikgu invite terus pelajar-pelajar cikgu yang ada dalam classroom. Nanti cikgu nak invite pelajar lebih mudah lah. Lebih mudah. Jadi kalau tak keberatan, saya nak seorang lah cikgu yang ada kat sini yang kalau boleh yang guna Google Classroom dulu, yang guna akaun MOE untuk dia buka dan juga dia daftar bersama-sama. Saya nak tunjuk macam mana. Saya tak boleh gunakan akaun MOE saya tunjuk contoh sebab dia satu email hanya untuk satu akaun saja. Saya dah daftar lama dah, jadi saya tak boleh nak tunjuk contoh. Jadi kalau cikgu ada yang guna akaun MOE, boleh jadi orang kata apa, volunteer Ustaz. Nanti saya akan kongsi macam mana nak daftar, saya akan tunjuk cara dia macam mana nak daftar. Kita akan tunjuk terus kat sini. Cikgu boleh share screen. Ada tak siapa yang nak tolong? Ada siapa-siapa nak tolong? Saya akan bagi link dulu. Cikgu buka Google Chrome, copy paste je link ni. Ataupun cikgu tekan terus link ni akan naik . Cikgu boleh tekan terus link ni, dia akan naik lah. Ada tak cikgu-cikgu yang boleh tolong Ustaz? Kalau tak ada, saya terpaksa tunjuk akaun yang biasa lah. Akaun yang biasa saya tak boleh nak tunjuk lah. Saya tak boleh nak tunjuk. Ni saya dah bagi dalam komen tu. Mana-mana pun boleh pilih antara dua link tu. Sebab mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Kalau boleh sebelum klik link tu, share dulu apa screen. Sebab saya takut terlajak pula. Syairah boleh kot, Syairah Syafinah. Tolong share screen, saya nak tengok dan kita tunjuk macam mana nak buat. Kalau tidak, saya terpaksa guna akaun biasa, akaun Gmail biasa, saya tak boleh nak tunjuk macam mana nak invite ataupun nak add pelajar kita daripada Google Classroom. Ya, mana-mana satu link, tak ada masalah. Tekan saja, klik saja, dua-dua link tu semua boleh. Tak lagi Cikgu Aniza dia akan tunjuk macam mana nak daftar. Cikgu Aniza boleh Cikgu Aniza? Okey, boleh. Okey, ni yang link Cikgu Aniza punya. Jadi masuk by Google lah sebab kita nak sign in by Google kan.
teacher lah. Kamu jangan, apa ni, cikgu-cikgu jangan bagi link ni kepada student pula. Sebab ni untuk daftar untuk teacher punya. Nanti saya akan tunjuk link-link ni. Okay, cikgu boleh tekan Google tu. Atas sekali. Macam mana? Minta maaf, apa nak tekan apa tak? Tekan dekat bawah teacher sign up tu, Google tu. Teacher sign up. Google. Ada perkataan Google tu. Okay, Google. Dia bawah tu kan ada Apple kan. Kalau cikgu-cikgu ada akaun Apple, nanti boleh link dengan akaun ni juga. So tapi selepas kita buat kelas-kelas yang lengkap lah, baru kita link dengan Apple tu. Tidak. Mana-mana kakak kata guna MOE tadi? Cikgu masuk tadi tak guna MOE ke? Belum lagi kejap. Yang ni bukan MOE kejap ya. Keluar Tak apa balik. cikgu, tekan dulu sekejap lagi cikgu baru guna akaun MOE. Masuk dulu Okay, sekali baik. Google tu. Saya kena masuk email lagi, masuk akaun MOE. Okay. Allow. Ya, tak jalan pun tu kan. Tak sabar tak internet dulu. Baik, nombor yang satu ni. Okay, allow Ha. Okay, cikgu boleh klik mana-mana link yang saya bagi dekat komen untuk cikgu masuk. Sekejap lagi kita akan tengok real account. Ni untuk daftar saya dulu. Lepas selesai daftar, sekejap lagi kita akan tengok real account yang cikgu Aniza punya. Okay, yang ni dia dah masuk terus. Boleh continue saja. Ini adalah dia punya pengenalan. Kalau cikgu nak baca, cikgu boleh baca. Tidak ada masalah. Tapi untuk kita ni, kita nak cepat. Continue je lah. Kalau nak baca satu-satu, lambat lah kan? Okay, begin Ya. Okay, create kelas tu. Yang ni ada nama cikgu yang cikgu pilih sendiri untuk kena pasti kelas cikgu. Ataupun letak tu nama dia pun 3A1 ke 3A2 ke. Nama kelas kan? Cikgu tahu kan? Ya, betul. Nama kelas. Kategori tu pilih. Kita sekolah mana? Sekolah? High school kan? High school. Ya. Okay, create my class. Sebenarnya kelas craft ni dia sesuai untuk daripada sekolah rendah sampai ke sekolah sampai ke tingkatan 6 lah. Universiti pun boleh guna. Ya, universiti pun boleh juga. Okay. Itu create a class. Okay, tak. Play. Okay. Play. Cikgu Syairah dah ada kelas kan? Play. Okay. Continue. Yes. Okay, kalau cikgu tekan continue cikgu akan belajar sampai habis level 1 tu. Oh, okay. Try Continue. Yang ni cikgu kena pilih. Dah terlepas dah. Tak apa. Pilih yang mana cikgu nak set dia apa, social distance ke, remote learning ke ataupun social emotional ke. Boleh pilih. Saya pilih remote learning. Sebab kita nak control daripada jauh kan. Oh, okay. Okay, yang ni untuk cikgu saya tambah Yang ni adalah untuk nanti dia akan set kita punya power, kita punya place, kita punya positive behavior, negative behavior, dia akan set siap. Berbeza tu antara remote learning dengan social tu memang berbeza. Sebab nanti ikut kita set. Tapi tak apalah, nanti kita tetap boleh edit, kita tetap boleh ubah. Macam ni lah kita nak pilih ni. Tak apa, pilih dulu tak ada masalah. Nanti kita boleh ubah. Okay, antara 3 ni yang mana satu? Boleh pilih 3-3 pun boleh. Dia ada banyak tu, kita pilih semua. Tak apa, ataupun pilih satu pilih. nanti kita boleh ejar balik. Bawahnya. Banyak. Kita nak dia respect kawan-kawan lain dalam online ke, positif dan hardworking ke, kita boleh pilih je. Okay. Cuba ni, setting goal. Next. Okay, next.
Ni antara dia punya power lah tu. Dia punya ni kan, Cikgu Izzah kan. Ya, betul. Kita boleh tengok lah power-power dia. Kalau nak ni tekan orang tahu arrow yang ada kat atas tu, yang anak panah kat atas tu. Yang hitam kiri kanan. Tu dia akan ada yang lain punya karakter. Banyak lagi gunanya. Yang ni tak boleh tekan lah. Oh ada Dah habis dah. Okey habis. Kalau yang tu yang sikit je lah. Nampak social distance pada. Okey. Tadi kan kita dah beli satu, dia keluar balik social distance. Dia berbeza ikut jenis. Berbeza. Dia berbeza. Okey. Okay. Boleh Tekan, next. Tekan. Oh next saja. Ini antara power yang boleh untuk pelajar lah. Nanti kalau kita baca pun kita boleh tahu kan apa yang dia boleh buat. Tekan sini ke? Tak payah. Okay, Tak dah. payah. Dan. Continue. Okay. Dia nak lalu proses untuk complete-nya, dia memang ambil masa sikit. Tapi cikgu jangan risau sebab kalau kita buat sekarat, katalah kita buat sampai level 2 saja. Tak lagi ada tools yang kita tak boleh buka. So nasihat saya ialah cikgu buka daripada level 1 sampai level 4 siap-siap terus. Cikgu continue. Habiskan dulu dia punya introduction ni, lepas tu kita terus boleh mula latihan dengan mudah. Okay, ni add Kita add dulu add student ni. Okey, cara ni adalah cara untuk kita add student. Betul tak Cikgu Izzah? Ya, betul. Klik saja lambang Cikgu tambah. add je. Okay. Okey, dekat sini kalau cikgu ada senarai nama, cikgu boleh copy and paste dekat sini saja. Tapi kalau cikgu nak import nama daripada Google Classroom, tekan je yang biru tu Google Classroom. Yang kat atas tu. Ya. Kalau maksudnya kena buka Google Classroom pula lah ya? Ya. Dia takkan masuk, dia tak suruh kita buka sekali tapi dia link terus. Dia link terus. Macam ni. Tapi dia tak masuk ni. Yang dia jadi sign in guna akaun biasa ataupun dia akaun MOE? Akaun biasa tadi. Okey. Kalau akaun biasa kita tak boleh nak add pelajar kita daripada Google Classroom lah. Kena guna MOE lah. Sebab tu saya awal-awal tadi saya nasihatkan untuk guna akaun MOE tu. Sebab dia lebih mudah kita punya kerja kan. Tapi tak apalah, yang ni pun tak ada masalah pun. Kalau macam tu cikgu back balik. Okay. Back ni. Bawah. Okay. Back. Okey, lepas tu masuk cikgu cuba masukkan nama 3 orang pelajar cikgu. Huruf besar atau kecil, tak kisah Cikgu Amal ni. Ya, Tak kisah. Nanti kelas tu boleh buat lain. Yang ni kelas untuk demo je, tak ada masalah. Cikgu boleh delete ni. Okay. 3 macam ni enter macam ni. Ya, betul cikgu save. Okay, save. Okey, dah wujudlah karakter anak murid cikgu 3 orang tu. Oh, tadi kalau masuk melalui Google Classroom tadi, so automatik semua nama akan masuk dalam tu kan? Kita tak payah nak tulis satu-satu. Ya. Ya, betul, kita import saja masuk. Lepas tu dia akan keluar skrin macam ni lah. Ya. Aku ada perbezaan, nama sama tak apa. Ni pun ada button add lagi. Boleh tambah boleh tambah student, tak ada masalah. Kalau nak tambah student boleh tambah student. Okay. Kan. Lepas tu? Okey, lepas tu kita boleh teruskan introduction tu untuk level yang seterusnya pun tak ada masalah, ataupun kita nak set dulu karakter untuk pelajar pun tidak ada masalah. Kalau nak set karakter pelajar, pergi kepada boleh guna 2 kaedah. Kalau pelajar kita ramai, kita masukkan mereka tu dalam kumpulan dulu, lepas tu kita set karakter, ataupun kita set siap-siap dekat sini. Kalau macam 3 ni kita boleh set kat sini je lah. Kalau nak pergi ke kumpulan, Cikgu Syirah tekan yang lambang gear tu, lambang yang kita setting lah kat bawah tu, belah kiri tu kat bawah. Tu. Okey. Ni nama student kita dah ada kat sini kan. Okey, tekan team. Bawah dia ada team. Bawah perkataan students tu ada teams. Okey, boleh add team. Ni untuk ajak untuk buat team okey. Tak apa. Boleh pun nama tu, nama team tu boleh pun nama, tak ada masalah. Okey, Cikgu Ahmad saya nak tambah sikit lah. Untuk buat team ni, kalau boleh cikgu buat, cikgu aplikasikan pembelajaran terbeza.
di mana dalam kumpulan tu dia ada daripada pelajar yang paling pandai dengan sehinggalah pelajar yang kita nampak dia kategori yang lemah. So bila kita campur dalam tu, dia nanti pelajar yang pandai ni dia akan bantu pelajar yang lemah. So kalau cikgu dah wujudkan tim, kebiasaannya kelas-kelas ni nasihatkan kalau pelajar yang pandai kita bagi watak mesh dekat dia. Sebab dia berperanan untuk bantu restore kawan-kawan punya AP. Nyawa. Nyawa. Okey, cikgu boleh drag je nama Hafiz tu. Drag nama Hafiz tu. Tarik nama pelajar untuk masuk ke tim. Okey, macam tu. Jadi buat 2 tim, 3 tim pun tak ada masalah. Okey, dia boleh bawa banyak lah. Ya. Saja tim tu. Jadi kalau kelas tu berbilang kaum pun elok kita pecah-pecahkan Betul Cikgu Azli. Ni sesuai untuk integrasi kan sebenarnya. Sesuai, sangat-sangat sesuai. Jangan kelompokkan mereka satu tempat. Jangan. Dia. Okey. Okey, ada rakan-rakan lain ada soalan boleh tanya? Boleh tanya. Benda ni nampak macam susah tapi sebenarnya taklah susah pun. Dia simple je. Nak daftar tu lah agak complicated sikit. Gambar ni kan ada 3. Okay, ini karakter depa ke? Kan. Tu logo kumpulan, logo tim. Oh. Boleh tukar logo tim tu, boleh tukar. Dia sebenarnya ada 9 logo. Cikgu boleh pilih antara 9 tu lah. Pemilihan logo ni pun boleh jadi satu motivasi dekat mereka sebenarnya. Mereka rasa bangga dengan logo dia. Masa kita buat boss battle tu, dia akan naik logo pemilihan tu. Semua akan kalau dapat logo cantik tu memang kumpulan lain akan jealous sikit lah. Okey, dah semua dah dalam tim Buat 3 tim lah, seorang satu tim. Seorang satu tim. Tarik baca. Logo ni memang pakai logo ni je ke? Ke kita kukul lah dia boleh add logo lain ke macam mana ke? Cikgu Aniza, Cikgu Ahmad? Setakat sekarang ni logo yang mereka bagi je boleh guna. Okay. Kita tak boleh nak import daripada tempat lain. Okey, terima kasih. Sama. Kalau sebelum ni yang versi lama punya Cikgu Azli, dia buat dia kategorikan kepada 2, satu sekolah menengah, satu sekolah rendah. Maknanya masa kita sign in tadi kita boleh pilih kita ni cikgu sekolah rendah ataupun cikgu sekolah menengah. Jadi dia ada perbezaan sikit dekat karakter tu. Karakter lebih ke anak-anak lah untuk sekolah rendah ni. Kemudian yang latest punya update dia dah ubah, dia jadikan sekali, cuma kita boleh set dekat kita kelas tadi. Kalau tengok Cikgu Syirah sebelum dia buat kelas tadi, dia set sama ada kelas dia tu untuk secondary school ataupun primary school apa semua kan. Dia boleh set kat situ je lah. Okey, Cikgu Nizah seterusnya. Okey. Cikgu nama apa? Cikgu Syairah. Boleh stop lah. Saya akan tunjuk saya punya kelas-kelas pula. Nanti cikgu boleh follow, boleh tengok yang saya punya lah. Okey, boleh. Terima kasih Cikgu Syairah. Ya, sama-sama. Okey. Itulah cara untuk kita daftar dan juga kita setkan pelajar kita dalam kelas. Untuk kita buat kelas, untuk daftar akaun, untuk kita buat kelas dan juga untuk kita masukkan pelajar dan bentukkan kumpulan pelajar. Macam Cikgu Nizah kata tadi lah, nak buat pembelajaran terbeza, nak masukkan integrasi antara pelajar pun tak ada masalah. Itu atas cikgu-cikgu lah. Kemudian Cikgu Nizah boleh share Cikgu Nizah punya ni. Lagi Cikgu Nizah bagi tahu lah. Cikgu Ahmad. Ya. Dah nak maklum sambil tu kok lah ada rakan-rakan guru kita yang terlepas. Jangan risau kita sebab kita ada rakaman ni. Kita akan upload dalam YouTube channel PPD lah. Nanti boleh tengok balik lah. Kan kok rakan-rakan kita terlepas yang tadi dia punya step-step kan untuk makluman lah. Okey, terima kasih Tuan Asli. Seterusnya saya akan tunjukkan macam mana akaun saya berfungsi ataupun macam mana saya laksanakan kelas-kelas di dalam kelas. So, cikgu-cikgu jangan risau, kalau sekarang ni buat PDPR, kalau bimbang nanti masa PDPR masa PDP ni bersemuka nanti boleh guna ataupun tidak, yakinlah dia memang boleh guna. Kita boleh sambung sekelas bersemuka. Okey, kalau tengok dekat sini saya ada 2 akaun iaitu kelas 6 atas dengan 6 bawah. Saya akan tunjuk dekat cikgu-cikgu. Pelajar saya 6 atas. Okey. Ini watak-watak pelajar saya lah. Kalau cikgu tengok dia punya pakaian ni dalam pasukan dia pun
Sekejap ya. Okay. Oh ini, okay. Ni watak ni. Yang ni pelajar saya dah sampai level 29 dah. Dan gold piece dia ada banyak, 13,139. Yang ni adalah hasil usaha mereka kutip dalam latihan dan juga rajin. Kalau pelajar yang level tinggi ni biasanya pelajar yang rajin tolong saya. Sebab bila saya tawarkan dekat mereka, okay, siapa yang nak tolong saya buat ni, bantu saya yang ni, saya akan bagi XP, bagi GP. Okay, mereka mereka akan buat sebab mereka nantikan GP dengan XP ni. Okay. Kalau kita tengok secara logiknya, kita ingat sebelum tu saya nak bagi tahu lah, cikgu jangan letak harapan yang terlalu tinggi untuk kelas-kelas ni menggantikan permainan seperti PUBG dan sebagainya. Dia memang takkan dapat. Tetapi kalau kita nak menyeronokkan kelas kita nak jadikan kelas kita happy, lepas tu pelajar masuk pun rasa seronok tanpa rasa stres dan dia akan berkomunikasi dengan kita, cikgu buatlah kelas-kelas. Cikgu yakin, sebab saya memang dah laksanakan kelas-kelas ni lama dah daripada bulan 7 itu dan saya nampak dah impak dia. Okay, kalau kita tengok sini level 29 ni, cikgu jangan risau, buat je latihan pada pelajar. Kalau kita tak boleh nak bagi GP dekat pelajar, bila dia naik level saja, nanti dia naik level 30 ni, apa yang dia akan dapat? Dia akan dapat Blade Master, 1 crystal, dapat 400 GP. Itu bila GP ni dia akan gunakan untuk dia customizekan watak dia. Macam Kaionisa ni kalau dia tengok dekat dia beli nak peralatan macam baju, senjata, pet dan sebagainya. Kita tengok je macam Allah, kita nak nampak macam biasa, tapi sebenarnya pelajar-pelajar ni kita jangan anggap dia tak suka sebab apa, dengan watak-watak yang kita bagi ni sebenarnya bila kita main boss battle nanti, cikgu saya akan tunjuk kat cikgu boss battle, bila terpapar je watak dia akan rasa seronok sebab watak dia cantik. So dia tak mahu sebenarnya watak yang dogoi-dogoi yang tak ada apa-apa. So mereka akan usaha lah untuk dapatkan GP dan juga XP. Okay. Okay, saya akan tunjukkan kat cikgu-cikgu. Tadi ni dikenali sebagai kelas dashboard lah. Sebab kelas saya, pelajar saya ada 52 orang. So ramailah dalam ni. Kalau cikgu-cikgu kelas sikit lagi bagus lah. Senang nak handle. Okay. Saya akan tunjuk kat cikgu-cikgu kelas 2. Kelas tu dalam kelas craft ni dia ada banyak random picker, random event, volume master, formative review. Formative review ni lah boss battle. Lepas tu ada kudus, timer, stopwatch dan grade converter. Seronok ni budak-budak kalau cakap okey latihan esok kita convert kepada grade XP. Memang dapat banyak lah markah dia. Okay, random picker ni. Apa kegunaan random picker? Random picker ni digunakan, Ustaz saya tak boleh guna account ni. Saya nyawa anak murid saya mati. Okey, kalau saya guna demo kelas ni. Guna yang demo kelas ni. Demo. Contohnya pelajar saya nak pilih ni, kalau watak dia tak jawab soalan, apa jadi? Okey, contohnya saya kata kat dia, okey, Aniza tolong jawab soalan ni ataupun saya bagi satu soalan untuk kumpulan ke dia tak mau jawab dan sebagainya. Kita boleh buat dendaan dekat dia. Macam Cikgu Amal tunjuk tadi, negative behavior tu kita boleh tolak nyawa dia. So dia kebanyakan pelajar bila naik saja nama dia, okay, contohnya saya pilih tim. Okay, bila saya pilih tim, ini tim The Shadow host. Bila naik saja nama tim dia, ni hamba Allah 4 orang ni yang kena jawab. Ini untuk aktiviti berkumpulan lah. Okay, ataupun kita nak pilih individu. Okay, individu pun boleh juga. Okay, kita tekan saja pelajar-pelajar ni automatik kena jawab soalan Pesitino ni. Kalau dia tak jawab, bila dia dapat jawab soalan, kita akan tambah kat sini. Okay. Ni kelas demo ni dia tulis bahasa Inggeris lah, kelas demo. Okay. Kalau kita nak quick reward, kita tekan saja. Kita nak bagi berapa dekat dia. Okay, jawab soalan. Boleh edit lah, boleh edit kan. Okay, kat sini ada dah tolong cikgu. So saya bagi 200 dekat dia. Yang ni pun saya bagi 200. Okay, apply. So dia dah dapat lah 200 yang saya bagi tadi XP dengan GP. Kalau dia tak mau jawab soalan, dia tak muncul juga, cikgu tekan saja yang yang tu. Tekan je. Katalah dia tak
tak muncul ketika dipanggil, kita tekan. So nyawa dia akan satu ditolak. Peranan pasukan dia masa ni lah, kalau dia nak selamatkan kawan dia, dia pun perlu korbankan, dia pun perlu boleh guna power untuk selamatkan kawan dia pun. Tetapi kalaulah belajar ni memang bermasalah dan dia memang tak bagi kerjasama dalam kumpulan, tim dia boleh abaikan, biar dia kena hukuman. Dia kena hukuman, cikgu-cikgu nak bagi dia hidup balik. Macam Cikgu Amal kata tadi, mungkin nak suruh tulis esei lagi satu. Hantar awal 1 jam daripada kawan lain. So macam-macam lah kita boleh buat dia punya hukuman tu. Hukuman bukannya suruh suruh benda yang pelik-pelik, tetapi hukuman yang nak ke arah untuk positive behaviour. Okay. Itu yang fikir kalau random event ni, cikgu boleh buka. Katalah cikgu pilih satu. Okay. Yang ni random event ni saya belum pernah buat dalam kelas saya. Tapi saya nampak dia punya, kalau kita nak pilih random event ni, sebenarnya dia hari ni nak suruh siapa menyanyi. Okey, hari ni nak suruh siapa yang bentangkan. Okey, hari ni siapa, kita boleh pilih event-event apa yang ada dalam kelas kita. So tim tu lah yang akan bertindak. Katalah cikgu ada 3 aktiviti dalam kumpulan. Satu nak buat gallery walk, satu nak buat gallery walk apa dia? Okey, aktiviti sumasaran ke dan sebagainya. Cikgu pilih. Cikgu boleh buat random event. Aktiviti yang pertama, kumpulan mana yang terlibat dulu ataupun kumpulan mana yang perlu present dan sebagainya. Yang ni untuk random event lah. Okey, untuk volumeter. Yang ni volumeter ni best sikit. Kalau kita bersemuka ataupun kalau kita buat dalam online lah, cikgu setkan dia punya experience point dengan goal piece ataupun nyawa dia ni, kita set, lepas tu kita setkan volume ni. Okay lah, volume ni kita nak, dia tujuan dia, volumeter ni kalau budak bising dalam kelas. Kalau dia bising dalam kelas, benda ni bergerak saja, semua orang akan dipotong nyawa. Okay, contohnya macam ni. Tak berjalan. Okay, kalau kata saya buat derah, saya cakap kuat sikit, dia akan menyebabkan benda ni bergerak saja, semua akan mati. Dia akan buat bising lah dalam kelas. Ini kalau bersemuka ataupun masa cikgu duduk dalam Google Meet tu, cikgu kata semua diam lah untuk buat ujian dan sebagainya. Kalau lah dia buka mic, cikgu set saja volumeter ni, dengar suara sikit terus dia punya nyawa akan ditolak. Okey, untuk formative review ni. Okey, untuk formative review. Formative review. Okey. Yang ni dia bentuk soalan yang cikgu akan lawan dengan pelajar. Kenapa saya kata cikgu lawan dengan pelajar? Sebab nanti pelajar-pelajar akan pelajar-pelajar watak ni perlu pelajar kalau dia dah terpilih, pelajar watak ini dia perlu lawan dengan cikgu untuk jawab soalan tu lah. Okey lah, saya akan tunjuk sekejap. Contohnya pengurusan. Okey, yang ni kita boleh pilih tim. Ataupun kita pilih student nak lawan dengan kita, ikut kita. Okey. Okey. Yang ni bila naik soalan, pelajar-pelajar tersebut, kumpulan ni dia akan takut sebenarnya. Kalau kumpulan shallow ni dia terpilih, dia pun perlu standby. So cikgu boleh tanya soalan dekat dia. Nyatakan elemen SWOT berdasarkan maksud tersebut. Okay. Contoh kita bagi tahu, okay, ni jawapan betul ke salah? Okay, dia kata salah. Tapi jawapan tu sebenarnya betul. Tapi dia salah lah kan. Okay, kita jawab. Bila dia salah, dia ditolak 20 nyawa. Tolak ni menyebabkan tolak ni menyebabkan dia tak ada nyawa dia akan hilang macam dan perlu dibantu oleh pasukan dia. Okay, kita tengok kalau betul macam mana. Bos yang akan mati. So ni pelajar sebenarnya takut kalau saya nak tekan wrong answer.
Dia pun memang sangat takut. Okey. Mati lagi. Oh, mati. Yang ni dia akan tengok siapa mati dululah. Kalau kata bos mati dulu, maknanya pelajar akan selamat lah. Dia akan dapatlah reward yang bos yang cikgu set tu. Siapa mati dululah. Kalau kata bos mati dulu, maknanya pelajar akan selamat lah. Dia akan dapatlah reward yang bos yang cikgu set tu. Okey. Senang. Okey, boleh dengar suara saya cikgu? Cikgu Amal? Boleh. Okey. Cikgu Niza. Ya, Cikgu saya. Ahmad. Ni ada 2 soalan ni dekat chat ni. Ya. Dah jawab. Saya rasa tak jawab ikut no. Okey. Apa ni penggunaan games ni oleh pelajar memerlukan keperluan internet yang tinggi ke? Okey, Okey. untuk internet ni saya jawab tak apa. Untuk internet ni sebenarnya penggunaan internet di kelas craft ni kita dah tengok dia lebih rendah berbanding dengan Google Classroom. Betul Cikgu Nizam Ya, betul. Okey, soalan kedua ni, kalau kita invite murid melalui Google Classroom, adakah dia perlu daftar dulu atau auto daftar? Daripada Cikgu Mat Radhi. Okey, baik. Yang ni saat lagi kita akan tunjuk. Setelah tadi Cikgu Syahira ada daftar pelajar, dah settle pendaftaran semua pelajar, Cikgu Syahira hanya perlu hantar kod kepada pelajar ataupun student code. Daripada student code nanti, bila pelajar type je kelas craft, dia untuk login, dia hanya perlu masukkan kod sahaja untuk masuk ke kelas kita. Sekali lagi Cikgu Syahira boleh share sekali lagi untuk kita tunjuk macam mana kita nak hantar kod kepada pelajar. Okey. Lagi satu cara, kalau kita guna Google Classroom, nanti email akan masuk dalam email MOE tu, dia akan bagi link. Pelajar tekan saja dapat masuk terus dalam kita punya kelas tu. Ada 2 cara lah. Okey, terima kasih. Sebab tu guna Google Classroom ni ataupun akaun MOE ni lebih mudah lah untuk kita invite pelajar kita masuk ke dalam kita punya kelas ataupun kelas craft ni. Cikgu Niza nak tunjuk apa lagi? Ada lagi tak? Okey, sekejap. Tu yang tadi boss battle kan. Seterusnya Kudus. Kudus ni sebenarnya best je cikgu Kudus ni. Sebab kita boleh tengok pelajar-pelajar okey silap yang ni sistem student. Okey. Kita boleh tengok apa yang pelajar-pelajar tulis dekat dalam Kudus ni. Sebenarnya dan salah satu hukuman kalau pelajar tadi dipotong nyawa ataupun ditolak nyawa dia, sebenarnya salah satu dia punya hukuman pun ada juga iaitu tulis Kudus kepada kawan dia, minta maaf secara terbuka. So saya galakkan pelajar-pelajar saya untuk tulis Kudus ni sebab seronok kita baca kata-kata semangat. Semasa PDPR ni adalah pada saya satu cabaran pada pelajar-pelajar saya. So melalui Kudus ni kita boleh tengok luahan perasaan mereka ataupun semangat yang dia tunjukkan pada kawan-kawan dia. So bila setiap kali dia tulis Kudus pun dia dapat XP dengan GP juga. Jangan risau. Sama ada dia nak tujukan kepada kawan dia pun boleh, nak tujukan kepada tim dia pun boleh dan sebagainya. Okay. Sebenarnya timer ni kita boleh set lah. Dan sebenarnya macam kita menggantikan kalau kita tak mau guna telefon kita boleh guna kat sini lah. Okay, stopwatch pula. Kalau saya tekan dia akan berjalan lah. So yang ni masa. Dan yang last sekali yang paling best pada saya ialah grade converter. Okay. Tak kisah kalau cikgu tak mau buat dalam latihan yang ada quest tadi pun, cikgu boleh import saja jawapan depa yang lama-lama yang dia buat tu. So kita okey. Saya boleh bagi dekat dia 150. Saya buat live akaun anak murid saya ni. Cikgu boleh tengok. Okay, yang ni late penalty saya boleh letak 1. Cikgu boleh tengok kesan dia macam mana. Okey, kita tekan saja pelajar-pelajar tadi dah dapat reward. Yang mana yang dapat ni lah. Okey.
Ataupun cikgu-cikgu nak input grade manual. Dia dapat periksa kan, contohnya ujian pertengahan tahun, dia dapat 50. Okey. 80. So bila semakin tinggi markah dia, kalau cikgu tengok, dia akan semakin tinggi XP ni. XP ni lah yang Cikgu Amar dan saya bagi tahu tadi, dia akan digunakan untuk naik level. Bila naik level saja macam-macam baju ataupun power yang dia dapat dan baju yang dia beli. So depa ni sangat pada saya, bila saya tawarkan kepada pelajar-pelajar saya pun, saya cakap dekat depa, beli siapa yang jawab soal pelajar-pelajar saya, siapa yang masuk awal saya bagi 100 XP. Siapa yang masuk lewat saya belum bagi lagi lah. Sebab bila saya cakap masuk awal tu dapat XP, ramai pelajar yang masuk awal. Kalau lewat pun lewat 1 minit je, 9 1 minit, 10 1 minit. So cikgu cubalah buat pada anak murid cikgu tu. Okey. Saya juga nak tunjukkan pada cikgu-cikgu quest. Quest saya banyak sikit lah. Okey. Sama macam quest Cikgu Amar juga tadi. Tetapi yang saya punya, okey, contoh saya buka satu kat cikgu. Daripada introduction, pelajar sebenarnya nanti Cikgu Amar akan tunjuk daripada site pelajar punya paparan. Sebenarnya pelajar dia akan dapat notification tentang quest ini sahaja. Tetapi dia tak tahu ada berapa station. So dia sampailah pada saya akan setkan tahniah last kali. Barulah pelajar tahu, oh latihan aku dah habis. Daripada introduction tu, kalau ada banyak sekali push station, last kali saya akan letakkan tahniah. Okey, dekat sini dia bagi tahu dekat kita. Bila kita tekan, kalau cikgu-cikgu nampak 41 dengan 39 dengan kosong tu, maksudnya 41 pelajar buat 39 ni. Okey, kita tengok. Dia maksudnya dia jumlah pelajar ni yang complete objektif dia. Okey. Seramai ni lah. Kita boleh set markah tu, berapa dia nak lepas. Okey, yang set markah tu untuk Google Form. Saya tak ingat saya tajuk yang mana tu. Takut tu. Kajian pengurusan, koleksi soalan prinsip. Pengurusan maksudnya. Okey, yang ni. Daripada introduction. Lepas tu saya buat quiz. Saya buat latihan dalam Google Classroom sampai last kali. Barulah dia dapat last, dia ada banyak station lah. Kalau cikgu tengok Google Form ni, saya boleh set ni. Passing grade ialah 45. Kalau pelajar tak dapat 45, dia tak boleh lepas ke next objektif pun. So dia akan buat lagi sekali, buat dan buat lagi. Tak kisahlah dia dapat berapa markah, tapi asalkan 45 ke atas, barulah dia lepas. Kita boleh set tau. Kalau cikgu klik sini, baru dia boleh pergi ke objektif seterusnya. So masa passing grade ni, kalau saya tengok okey 47. Sebab tu kalau tengok markah yang tinggi, yang ni ada seorang 43. Tapi dia buat banyak kali, masih dapat macam tu, nak bagi dia pergi next objektif, saya lepaskan dia juga. Tapi kalau seorang pelajar ni je lah. Okey. Kalau nak tengok soalan ni, bentuk dia macam ni. Okey, kita boleh letak link YouTube dalam ni. Ni bagi pelajar tengok, lepas tu kita boleh bagi task dekat dia. Dia bentuk quiz. Okey. Lepas tu yang ni pula pokok keputusan. Pokok keputusan ni soalan dia ada saya ambil ataupun saya import daripada Google Classroom. So kita boleh tengok, kita buka aja. Dia akan link terus kepada Google Classroom kita. Okey, ni pelajar-pelajar yang dah hantar. Okey. So, lepas tu kita boleh tahu pelajar mana yang early. Pelajar-pelajar ni memang selalu hantar awal lah. Dia pun menantikan latihan dalam quest. So yang ni pelajar-pelajar yang hantar awal. Ada juga yang hantar late. Late, dia akan terima lah hukuman dia. Tapi kalau dia complete objektif, dia dapat XP juga. Pelajar ni kalau dia nampak macam ni, kalau on time, kita set 200 early tambah lagi 100. Lepas tu, okay, ni kesimpulan dia. Okay cikgu-cikgu. Okay, macam ni lah bentuk quest. Okay, Cikgu Amar. Ada yang saya tertinggal contoh ke? Okey dah tu. Ni pun dalam ni pun pengenalan okey dah. Ni boleh depa boleh check lah sama-sama depa. Okey. Ada soalan kan Cikgu Wasli?
Ya, ada soalan. Okey, sekejap saya tengok Nak soalan. saya bacakan kah? Tak apa, saya baca. Nak tanya peranti yang sesuai untuk murid-murid guna aplikasi ini, smartphone ataupun laptop. Okey, untuk pengetahuan cikgu, pelajar boleh install aplikasi Kelascraft ni di Google Store ataupun di handphone masing-masing. Satu kaedah, ataupun dia boleh masuk terus melalui web lah, web browser, tak ada masalah. Dia nak guna handphone ataupun laptop, tidak ada masalah. Boleh guna kedua-duanya. Macam pelajar saya pun ada yang guna handphone, ada yang guna laptop. Tidak ada masalah. Jadi kalau guna handphone pun still boleh buat latihan dan juga boleh bermain Kelascraft. Kalau guna laptop lagilah okey, sebab dia nak jawab soalan yang tugasan kita buat tu lebih senang lah kan untuk dia guna laptop. Tapi kalau guna handphone pun tak ada masalah. Saya rasanya dia still boleh buat. Contoh macam kita bagi Google Classroom, still pelajar kita boleh buat dengan menggunakan handphone kan. Jadi tak ada masalah lah. Kemudian yang soalan seterusnya ialah markah tambah tolak student akan naik auto ke cikgu yang kena letak. Okey, markah ni untuk setiap quest tu cikgu boleh boleh letak markah berapa cikgu nak letak dia punya XP. Berapa cikgu nak bagi? 300, cikgu set 300. Kemudian CP, GP, gold piece. Gold piece tu cikgu boleh letak berapa cikgu nak bagi coin dekat dia. 100, 200. Tapi cikgu untuk akaun percubaan ni macam cikgu yang mula-mula create account ni, cikgu tidak boleh set CP. GP, dulu panggil CP. Saya jadi pening baru dia panggil GP. Gold piece ni cikgu tak boleh set sebab dia auto. Kita tak boleh set lah sebab kita baru daftar. Jadi cikgu hanya boleh set untuk XP saja. Jadi tidak ada masalah. Pelajar tetap akan boleh coin tu, duit untuk dia beli baju sekiranya macam Cikgu Aniza tunjuk tadi, bila dia naik level 2, naik level 3 dia akan dapat coin tu, coin untuk dia beli baju dan sebagainya tu. Tapi kemudian lagi satu cara untuk dia dapat coin tu adalah bila dia hantar kudus, contohnya dia akan dapat coin bila dia siap objektif, satu-satu objektif. Contoh daripada starting tadi sampailah ke tahniah yang Cikgu Aniza tunjuk tu, bila selesai saja satu map tu dia akan dapat CP tu, tak ada masalah pun. Walaupun kita tak boleh, cikgu guna akaun biasa, cikgu tak boleh nak set CP, pelajar masih lagi boleh dapat coin tu, tidak ada masalah. Cuma kalau cara cikgu kata, kena bayar duit tak untuk upgrade memang. Untuk set ni cikgu kita kena langgan lah untuk subscribe kan. Tapi kalau bagi saya, cikgu tak perlu subscribe pun tak apa, sebab cikgu masih lagi boleh set nanti sampai pada satu tahap cikgu boleh set, cikgu punya nak letak coin tu berapa cikgu nak bagi kepada pelajar apa semua, cikgu masih lagi boleh menggunakan full version. Cikgu boleh menggunakan full version macam saya guna. Saya tidak melanggan. Cikgu Aniza melanggan. Sebenarnya Cikgu Aniza beli. Saya tidak beli. Tapi saya masih boleh menggunakan sama seperti orang beli sebab saya lulus. Saya ambil peperiksaan dan lulus untuk level 1 dan kita boleh gunakan secara tuan. Jadi lepas ni kita akan bimbing cikgu lah untuk lulus level 1. Untuk ambil peperiksaan dengan Kelascraft, saya akan bagi link untuk Telegram nanti. Dalam Telegram tu kita akan tolonglah cikgu-cikgu yang mana berminat boleh masuk link Telegram, nanti kita akan tolong. Jadi lepas cikgu lulus, cikgu dah habis level 4 punya, kemudian cikgu lulus, cikgu dah boleh gunakan tool-tool tu macam cikgu belilah. Walaupun adalah sikit satu dua yang cikgu tak boleh guna, macam Cikgu Niza dia boleh guna suruhan lah. Okey, saya rasa saya jawab panjang tu. Okey, seterusnya Cikgu Niza ada tak? Kau saya nak tunjuk yang student pula. Okey, sekejap. Saya nak bagi tahu kalau pelajar saya latihan yang saya hantar, cikgu-cikgu suruh dia, kalau pelajar-pelajar cikgu pakai juga Google Classroom sebagai medium untuk penghantaran latihan, aktifkan notification. Supaya nanti bila cikgu hantar saja latihan dalam dalam Kelascraft, automatik pelajar pun akan dapat notification, dia buka buat terus lah. Sebab pada saya suka buat latihan bagi masa yang singkat, contohnya 2 hari. Kalau pelajar tu tak dapat notification, mungkin dia akan terlepas lah reward tu. Tapi kalau cikgu rasa latihan tu boleh bagi masa yang panjang, boleh cikgu set, tak ada masalah. Okey. Okey, sebelum saya tunjuk cara nak hantar cikgu punya kod student tu, salah satu kaedah untuk cikgu daftar anak-anak cikgu dalam Kelascraft ni, saya nak tunjuk dulu akaun student, akaun pelajar supaya cikgu nampak apa yang pelajar boleh lihat.
Okey, saya akan share untuk akaun pelajar. Okey, ini untuk pelajar yang saya share ni adalah untuk pelajar. Jadi pelajar dia boleh, ini adalah akaun pelajar, dia boleh tengok dia punya karakter. Ini sebagai salah satu contoh lah saya bagi dekat sini, karakter pelajar. Dan level 25 sebenarnya dia boleh upgrade banyak baju ataupun dia boleh beli baju-baju baru sebab dia dah level 25 sebab dan gold piece dia pun banyak, tidak ada masalah, dia boleh beli. Jadi dia hanya perlu klik dekat sini equipment ni untuk dia pilih ataupun dia upgrade dia punya baju lah. Ni ada yang ni saya untuk karakter terus. Saya tak ambil dia nak tukar kasut saja, baju saja pun tak ada masalah. Yang ni untuk karakter terus. Jadi dia boleh pilih lah mana yang dia nak. Berdasarkan harga dia dekat sini. Buy, dia boleh buy lah, dia boleh beli. Sebab dia ada macam ni dia ada 24,000, tak ada masalah, mana-mana pun dia boleh beli. Jadi inilah yang pelajar-pelajar kita kejar. Yang dia nak upgrade dia punya karakter dia. Contoh dia nak tukar dia punya cahaya-cahaya ni saja ni. Pun boleh, tak ada masalah. So dia boleh tukar. Yang ni dia lock. Yang ni dia lock, tengok. Kalau tuan-tuan tengok, cikgu tengok kat sini, dia lock. Bila pelajar masuk level 26 baru dia boleh buka. Kalau kita tengok ni tak nampak kan. Dia masuk level 26 baru boleh buka. Dia masuk level 28. Maknanya pelajar dia akan kejar untuk up level dan juga dia kejar untuk dapat duit untuk dia beli benda ni. Sama juga seluar pun sama, kita boleh nak tukar seluar saja, nak tukar topping saja pun boleh. Itu terpulanglah kepada pelajar. Sebab tu pelajar berkejar-kejarlah untuk dapatkan GP dan juga SP sebab dia nak upgrade. Kemudian dia juga boleh dapatkan pet. Pet ni macam binatang saya tunjuk tadi kan. Jadi yang ni pun dia boleh beli. Ini saya masih lagi tak boleh buka sebab kena level berapa ni dia abang ni. Pasal dia abang level berapa? Maknanya tak sampai level lah. Saya tak boleh buka. Yang ni biasalah. Yang ni boleh guna. Tidak ada masalah. Jadi pelajar boleh pilih lah. Tapi kalau yang level tinggi, contoh macam ni, bila pelajar guna sahaja pad ni dia kena potong 7 GP dalam 10 jam. Maknanya pelajar dia still kena ada GP setiap masa. Macam kita kena bagi makan lah kita punya ni. Kita kena bagi makan lah kita punya binatang kita bela ni. Macam itulah maksud dia. Kena bagi makan. Okey, ini ialah quest. Ini kita boleh tengok, pelajar boleh tengok quest-quest yang ada. Yang cikgu dah hantar, dia boleh tengok. Dia boleh tengok lah. Okey, ni kudus. Pelajar boleh hantar kudus. Tak ada masalah. Send saja dia boleh tulis dan dia hantar lah. Cuma dekat sini pelajar tak nampak berapa markah bila dia hantar kudus. Ataupun berapa reward yang dia akan dapat bila dia hantar kudus. Sebab yang nampak hanyalah cikgu sahaja. Ini student, ini mesej. Cikgu Amal, tambah sekali. Kalau untuk kudus tu, cikgu-cikgu boleh set dalam bahagian setting nanti nak bagi kudus berapa markah. Kalau dia bagi dekat orang yang terima tu dapat berapa SP, orang yang hantar tu pun dapat SP juga. So dia pakai berlumba-lumba lah untuk tulis kudus ni. Saya tunjuk satu je Cikgu Nizah. Tukar baju lah sebab duit banyak. Okay, kita buy. Okay, tadi karakter asal dia yang ni cikgu-cikgu. Ni karakter asal dia. Tak apa, saya try beli. Sebab dia duit banyak, tapi ke dia lah. Kita try beli. Mana elok? Yang ni lah. Okay. Bye. Save change. Okay. Dengar bunyi duit kan. Habis duit. Okay. Tolaklah duit. Jadi karakter dah tukar lah cikgu. Karakter dah tukar dah. Dia boleh tunjuk kat kawan-kawan dia. Dengan rasa megahnya bahawa dia ada karakter yang baru ataupun baju yang baru. Itulah pelajar kita. Itulah pelajar kita. Sebenarnya dia pun seronok kalau cikgu-cikgu buka hari-hari, boleh datang hari-hari dia pun tukar baju. Baju yang dia dah beli tu dia tukar hari-hari. Nak tunjuk kepada kawan-kawan. Ini pelajar kita boleh tengok lah macam mana dia nak dapat duit. Ni dia boleh baca ataupun dia dapat SP ataupun GP ni dia boleh tengok lah. Kemudian baju ni pun taklah mahal mana kan Cikgu Nizah kan. Murah je ni. Dia boleh pakai 160. Kalau ada 23,000 ni cikgu boleh katakan dia boleh tukar 3 jam sekali boleh tukar ni. Cuma ada yang lock dia tak boleh tukar lah sebab dia belum lagi sampai tahap dia. Masih lagi tak boleh tukar lah. Yang mana dia maknanya dia akan berusaha untuk naik level lah. Untuk dia tukar yang jenis baru pula. Boleh katakan pelajar ni semua dah try pakai dah. Buka saja level baru dia akan beli baju baru. Buka saja level baru dia akan beli baju baru. Macam itulah pelajar kita. Okey, seterusnya untuk yang daftar tadi Cikgu Nizah. Bagi Cikgu Syairah lagi kan. Cikgu Syairah kita nak share. Cikgu Syairah boleh share sekali lagi untuk saya tunjuk. Baik, sekejap ya.
Sekejap saya stop sharing. Cikgu Syira boleh tunjuk. Saya tunjuk langkah mudah lah untuk nak ni. Tadi dah ada 3 orang kan. Okey, untuk pelajar, dia type je kelas craft, dia akan masuk untuk email macam kita tadi, masuk ke email kita, dan selepas kita letak saja email, dia minta student code. Jadi dekat situlah pelajar kita kena letak student code. Okey, balik kepada home. Ada lambang rumah tu, Cikgu Syira klik dekat home. Cikgu Syira dah ada ni, cuma Cikgu Syira tak ada watak. Tak apalah, sekejap lagi kita set watak. Kemudian yang dekat sebelah play tu ada 3 titik. Sebelah play yang dekat kelas tu ada 3 titik. Cikgu Syira klik kat situ. Dia ada satu button yang saya tak nampak lah. Tu, yang nombor 3 tu. Cikgu Ahmad, saya nak Distribute code. saya nak tambah sikit boleh tak Cikgu Ahmad? Boleh, tambah. Okey, distribute code ni dia mudah sebenarnya. Tetapi saya dah berpengalaman dah. Ada satu intake kelas saya tingkatan 6, dia terlalu excited. Sampai dia buka PDF tu, dia nampak kod yang atas, terus dia salin. Dia ambil yang kod tu, kod kawan dia. So pada saya distribute kod ni, cikgu pesan banyak kali dekat pelajar-pelajar, cari nama kamu, tengok kod kamu. Sebab saya tak pesan macam tu sebab dia pelajar tingkatan 6. Tapi kesan dia masuk ikut 3 orang pakai satu watak yang sama, sehingga kan saya kena contact US untuk selesaikan masalah ni. So betul. Kalau cikgu-cikgu nak selamat, add dia pun guna akaun MOE. Lepas tu cikgu suruh depa nanti depa akan dapat notification masuk melalui itu sahaja. Tu lebih selamat lah pada saya. Okay. Saya pun berpengalaman yang sama bila saya gunakan untuk kelas 6 rendah. Mengenang rendah dia tak ada lagi akaun MOE. Jadi saya nak buat ni, saya guna akaun biasalah. Akaun Gmail biasa. Jadi bila dia masuk tu ada yang nama orang lain yang masuk pakai watak tu. Faham tak? Maknanya macam Cikgu Niza kata tadi lah, dia terlampau excited, dia pergi ambil watak orang lain ataupun kod yang orang lain punya. Jadi pening kita. Nak kena buat lain pula kan. Ataupun nak macam Cikgu Niza nak kena contact US untuk settlekan masalah tu. Tapi tak ada masalah pun boleh je. Tekan yang tu. Contoh ni saya bagi contoh. Yang kalau cikgu nak guna kaedah ni pun boleh. Kalau yang notifikasi tadi lagi senang dekat Google Classroom depa. So depa buka saja. Naik tak cikgu? Cikgu Syirah naik tak? Sekejap. Tiba-tiba keluar untuk print. Okay, betul. Untuk print. Memang keluar untuk print. Sebab dia akan bagi kat kita dalam bentuk PDF untuk kita bagi kepada student. Yang ini setiap satu student akan dapat satu. Oh ya, nampak ni. Okay. Ya. Student akan dapat satu kod. Jadi dekat situ pelajar dia akan masuk ikut kod dia lah. Nanti kelas minta kod dia akan masuk. Dekat sini ada parent code. Maksudnya parent boleh pantau. Ya, cikgu boleh invite parent juga dalam tu untuk pantau anak dia buat kerja sekolah ke tak. Lepas tu parent pula juga boleh terlibat dalam pemberian kudus dan sebagainya tu. Tu kelebihan dia kelas craft ni. Tapi kita tak maulah, kita ni hari ni kita tak maulah pergi sampai ke parent sebab dia terlampau jauh kan. Sebenarnya parent boleh masuk dan juga pantau. Inilah kelebihan kelas craft. Kalau cikgu nak tengok parent tu, Cikgu Syirah boleh tekan dekat kelas Cikgu Syirah, play tu. Play. Kelas tu play kan. Dekat print tu cancel dululah, no? Boleh, tak ada masalah. Save dulu tak apa. Tapi tak guna kan. Tadi kita buat demo aja, tak ada masalah pun. Bukan nama yang sebenar. Okey, tak apa. Itu cara dia lah. Cikgu klik saja tadi, dia akan bagi kod kat cikgu dalam bentuk PDF untuk cikgu bagi kepada student. Tapi gunalah, saya nasihat untuk guna cara Cikgu Niza lah sebab dia lebih selamat. Lebih selamat. Okey, pada tadi nak play tu tak mana tak? Tu. Ada tulisan play dekat kelas tu. Kelas. Belah kanan kiri, sorry tak dekat kelas craft tu kan ada play tu kat kelas cikgu tu, satu KRK tu. Satu KRK sini. Button play Ya tu ada tulis play tu. Aduh, tak nampak pula. Dekat sini sebelah kanan ni. Ya. Satu KRK ada nama, lepas tu student code, parent code. Tu buku PDF lah. Tu PDF tu. Cikgu balik kepada ni, kepada kelas craft. Ke Google Classroom. Ke Google Chrome. Okay. Tekan play.
Oh, tengok PDF memang tak ni lah. Okey, klik setting kat bawah, setting yang lambang gear tu. Okey. Okey, dekat sini kalau cikgu tengok dia ada parent, student, team, parent. Kan? Saya nak tunjuk dah, dah tanya parent tu sebelah kiri. Okey. Okey, atau parent. Okay, yang ni kita akan invite parent lah nanti. Invite parent. Maknanya kalau nak invite mak ayah mereka masuk pun boleh. Kita akan bagi kod parent samalah. Sebelum kita bagi kod tadi ni, kita akan bagi kod parent sekali. Jadi mak ayah tu akan masuk untuk pantau anak-anak sama ada buat kerja ke tidak. Kemudian dalam masa yang sama mak ayah pun boleh bagi CP dan juga GP kepada anak-anak pelajar, anak-anak dia. Tu semua boleh tu sebenarnya. Ya, dan juga mak bapak pun dapat notification latihan tu. Ya, anak buat ke tak buat. Tapi kita tak maulah sampai tu lagi sebab tu lebih advance lah, lebih advance. Dia tak set watak lagi ni, apa ni karakter lagi ni Cikgu Nizam? Oh, kena set dulu. Kena set. Cikgu buat satu pelajar satu watak pun tak apa. Satu mesh, satu guardian, satu healer boleh tengok. Tapi sebenarnya baju ataupun peralatan yang paling cantik ialah mesh. Padanlah dengan pelajar yang pandai kan. Kalau nak set student, klik kat student pun boleh, klik kat student pun boleh. Okey. Karakter Klik kelas ni. pampen tu. Pampen tu. Okey, yang tu kita boleh set karakter lah. Okey, dekat bahagian ni juga kalau cikgu nak delete nama pelajar, remove student. Oh, untuk remove. Lepas kalau kita nak set karakter tadi. Sebab boleh tak naik, selalunya dia akan naik kat sini. Set karakter dekat yang gambar tu. Sama juga tak naik juga. Okey, kalau tak naik boleh pi keluar balik pangkah dia. Cikgu pi ke lambang nombor 2 bawah pada home tu, lambang student tu, lambang user tu. Plus dashboard. Ya, try tengok kat situ. Okey, klik pada nama pelajar, pi kepada nama pelajar. View profile tengok. Profile tengok. Sebab apa dia tak boleh set karakter yang ni cikgu? Oh, dia tak buat tutorial bagi habis lagi kot cikgu Nizam untuk sampai ke create karakter. Ya betul, dia kena pergi dekat level 2 baru dia boleh create karakter. Betul. Okey. Tadi cikgu Syirah baru habis level 1 introduction tu, kena masuk level 2, patut saya duk heran. Tak ada. Kena mengaji sampai level 4 semua boleh buat. Kena tengok habis dulu. Sebab dalam tu semua tu dia bagi kita panduan. Macam mana? Betul. Cikgu Syirah pangkah halo. Okey, pergi kat bawah tu, klik interaction tu. Tu kena habiskan lah ni sampai dekat add your student. Lepas tu chapter 1 sebelah dia. Tu dah rate dah tu. Dah rate tak payah. Klik kat situ. Buatlah sampai chapter 2. Start chapter 1 tu baru pengenalan. Okey. Sebab tu sebenarnya kelas-kelas ni agak panjang kalau kita nak kongsi dalam masa 2 jam sampai ke complete task tu agak susah. Kan? Oh, maksudnya kena terokos satu-satu sampailah chapter 4 kan. Kat atas tu dah chapter 4. Nanti baru boleh kita dia chapter 2 kot untuk kita create karakter. Klik saja pada chapter 1 intro. Chapter 1 intro. Okey. Cikgu jangan risau. Sebenarnya dia senang je. Cikgu tengok explore je sebab saya pun macam kami berdua memang explore tanpa merujuk sesiapa di Malaysia ni. So kalau ada problem apa email je dengan US. So cikgu boleh. Tak boleh klik Tak boleh. Saya tahu sebab apa. Cikgu back balik dekat introduction. Itu atas tu klik kat introduction atas sebelah chapter 1. Okey. Cikgu klik yang last introduction dulu. Sekejap, introduction pun tak boleh klik. Okey. Tarik yang bawah tu. Pergi ke sana. Yang bawah ni. Yang bawah. Bawah tu. Bawah ni. Anak panah bawah. Yang bawah. Bawah lagi. Sebelah sana. Sebelah kiri. Sebelah kiri sini. Sebelah kiri cikgu. Okey. Tarik. Kalau kata tak boleh. Tak boleh, dia tak bergerak. Mungkin hang kau tak hang lah tu. Kalau tu hang lah tu. Tak boleh. Kalau di level 2 nak naik ke 3 tak boleh. Cikgu kena tengok dulu video yang terakhir tu. Walaupun sebab kalau cikgu tak tengok, cikgu tak mau tengok bagi habis pun tak apa. Cikgu klik lepas tu pangkah. Dia janji syarat cikgu tekan dia play 1 saat pun okey dah. So baru boleh ke next level.
Tapi kalau kita tengok pun lagi bagus sebenarnya kalau kita orang baru kan dia belajar tentang kelas craft. Cikgu memang tak boleh klik ini asal Okey, kalau tak boleh klik tu kalau tak boleh klik tu maknanya Cikgu Syirah crash lah tu ataupun hang lah tu. Laptop hang tu. Tak apa, keluar dulu, stop sharing dulu tengok. Lagi okey lah tu. Kalau okey beritahu, kita tunjuk. Okey, Tak apa cikgu. Sebenarnya kalau yang berminat, cikgu yang nak teruskan kelas craft dengan anak pelajar ni, cikgu try buat, cikgu tengok apa reaksi pelajar, tidak ada masalah. Sebab nanti saya akan share link untuk Telegram tu, cikgu boleh masuk dan tanyalah. Kami akan bantu tu cikgu setakat mana kami mampu. Kalau kami dua ni, sebenarnya kami dua main buat kepala sendiri ya Cikgu Nizam. Ya, betul. Sebab kami tidak ada rujukan. Kami mula dari Malaysia ni, kami mula buat benda ni, kami tidak ada mana-mana rujukan untuk buat benda ni. Memang buat pala-pala tahu saja. Saya jumpa benda ni dan saya share dengan Cikgu Niza dan kami buat sama-sama lah dengan anak-anak pelajar tu. Jadi kita buat je. Ada masalah kita terus contact dengan US. Contact dengan US macam Cikgu Niza ni dia suka masuk dia punya webinar. Jadi banyaklah input-input yang dapat. Webinar mereka ni bukan tak mau masuk je cikgu, tapi webinar mereka pukul 3 pagi. Pukul 2 pagi sebab masa US kan. Macam kita lah. Macam kita sekarang pukul 4 petang, mereka 4 pagi. Takkan mereka nak buat 4 pagi. Memang tak lah. Mereka akan buat 4 petang. Jadi kita 4 pagi. Beza dia 12 jam cikgu. Jadi kalau cikgu ada masa nak masuk tu tak apalah. Sambil-sambil bangun solat tahajud kan. Bolehlah masuk. Jadi kalau soalan pun macam tu juga. Jadi untuk sekarang ni kalau cikgu berminat nak try, cikgu boleh masuk grup Telegram. Saya dah sediakan, Cikgu Liza dah sediakan grup, nanti kita boleh belajar sama-sama dalam tu insya-Allah. Tak ada masalah apa. Kalau ada masalah apa pun kita akan cuba selesaikan. Kemudian yang kedua, saya dengan Cikgu Liza juga dah buat video tutorial untuk bagaimana nak daftar, macam mana nak letak quest, tapi kami belum lagi approve ataupun belum lagi publish di YouTube, channel YouTube kami tu. Sebab kita tak buat sharing lagi. Bila kita dah buat sharing macam ni, insya-Allah bermula esok kita akan publish satu persatu. Jadi cikgu boleh belajar secara tak langsung daripada video-video yang ada di YouTube. Itulah cikgu jangan risau. Apabila cikgu rasa susahnya. Sebenarnya benda ni mula-mula je rasa susah nak selesaikan sampai chapter 4, kemudian nak daftar student, nak siapkan student punya karakter, rasa susah sikit lah. Tapi bila dah siap semua benda tu, cikgu dah boleh mula letak task, cikgu boleh bermain dengan anak-anak pelajar, memang dia rasa hilang dah susah tu. Tak susah dah. Dia rasa seronok lah pula. Bila pelajar pun bila kita minta pelajar buat, kita dah rasa seronok sebenarnya, bukan rasa susah. Okey, Cikgu Ahmad saya nak tambah sikit. Okey ya. Boleh nak saya? Sila. Okey, nak kena siapkan chapter 4 bagi setiap kelas ke? Tak, kalau kita dah buka 10 kelas sekalipun, satu kali je kita kena lengkapkan 4 chapter tu. Okey. Saya nak menjawab soalan yang dekat atas tadi ni. Tapi bukan pasal peranti lah, tetapi pasal apps. Apps kelas craft ni kalau pelajar-pelajar download, kalau dia pakai iPhone pun boleh, kalau dia pakai yang Android pun boleh. Dan juga sebenarnya apps ini 10 dia lebih rendah penggunaan MB dia berbanding Google Classroom. Bermakna kalau pelajar boleh download Google Classroom, automatik dia boleh download untuk kelas craft lah, sebab dia punya hanya berapa puluh MB sahaja. Saya tak ingat lah, tapi dalam slide saya memang ada lah. So cikgu jangan risau. Macam kita kata kali pertama kita guna, kita rasa macam susah. Tapi sebenarnya kita pula ketagih. Macam saya setiap hari saya akan buka kelas craft ni berkali-kali. Sebab saya nak tengok kudus anak murid, saya nak tengok berapa orang pelajar dah siapkan latihan. So kita sendiri yang rasa macam seronok bila tengok cantiknya karakter dia dan sebagainya. Okey, tu ada soalan kalau peringkat awal untuk memudahkan murid-murid, bolehkah kita buat gaming ni dengan murid-murid tanpa melalui portal Delima? Ya, boleh, sebab kali pertama pelancar kami guna ni, saya guna Google Classroom, Cikgu Amal guna akaun biasa, betul tak? Kami tak guna akaun Delima pun sebab macam pelajar saya memang semua ada Google Classroom. So Cikgu Amal dia tak ada. So dia guna akaun biasa, saya guna akaun Delima. Tapi saya nak pesan satu, kalau
cikgu nak guna akaun biasa, pelajar-pelajar pun kena guna akaun biasa juga. Kalau cikgu guna akaun D5, barulah anak murid guna akaun D5. Bersama-sama lah. Dia tak boleh domain yang lain. Dia tak boleh macam tu. Macam saya kelas 6 atas saya ada akaun D5 ataupun akaun MOE ni, tidak ada masalah. Saya boleh link terus dengan Google Classroom. Cuma untuk 6 rendah belum dapat lagi, baru masuk. Jadi saya guna akaun biasa lah. Boleh buat je. Saya buat dua-dua akaun. Jadi saya kena ada saya tetap guna akaun MOE, cuma pelajar sahaja guna akaun biasa pun boleh. Tidak ada masalah. Dua-dua boleh buat je cikgu. Oh boleh no? Boleh. Cuma pelajar ni kalau boleh kita nak depa ni guna satu akaun. Maknanya kita tak maulah pelajar kalau dia guna akaun biasa, pastikan semua pelajar yang dalam kelas kita tu guna Gmail biasa. Kalau kata seorang pelajar guna MOE, pastikan semua guna MOE. Sebab supaya senang ke depan ni, contoh untuk tahun depan kita nak add ataupun kita nak invite semula pelajar tu dalam kelas kita lebih mudah. Lebih mudah. Okey, saya nak tambah sikit lagi. Kalau cikgu-cikgu nak try dulu dengan budak-budak, pelajar confirm tak ada akaun D5, cikgu pun lebih baik guna bukan akaun D5. Sebab sekali akaun saja boleh daftar. Ya, betul. Okey. Nanti kalau nak daftar lain pula lagi jadi masalah, cikgu pun tak boleh daftar ID MOE. Kalau saja nak test, cikgu guna akaun biasa dulu. Nanti baru add pelajar guna akaun MOE. Okey, cikgu-cikgu, ni adalah QR code untuk kita punya grup Telegram. Cikgu boleh, saya dah bagi link dekat komen, cikgu boleh masuk yang mana berminat untuk ada persoalan dan sebagainya untuk bermain dengan kelas craft ni, cikgu boleh masuk dan cikgu boleh tanya soalan lah. Bila ada masalah, cikgu buat akaun ataupun create akaun nanti, tak ada masalah. Kita juga boleh bagi bantuan lah dari segi menjawab dan sebagainya. Boleh ikut noh? Dan lah ni. Okey, ni saya tunjuk yang tadi saya buat ujian penguasaan guru. Sebab guru, cikgu mesti kena explore untuk lulus level 1 dan juga ke level 2. Saya dengan cikgu Niza dah lulus level 1, dah buat ujian untuk level 1 dan sekarang kita menunggu keputusan cikgu Niza untuk level 2. Baru sebulan kot, sebab dia 2 bulan, dia makan masa 2 bulan untuk dia bagi tahu keputusan. Jadi dan macam itulah cikgu-cikgu, bila kita dah lulus, kita dah boleh guna kelas craft ni macam kita langgan. Lebih kurang macam itulah. Banyak tool yang kita boleh guna. Itu maksud saya. Cikgu tak perlu susah hati Allah nak kena beli pula dah, nak kena langgan. Tak perlu susah hati, benda tu tak perlu sebenarnya. Nanti kita akan bimbing cikgu-cikgu yang berminat untuk lulus ujian untuk level 1 ni, untuk ambil level 1 punya ujian kelas craft. Memang susah kan. Kan kita cikgu pula nak kena buat ujian kalau bagai ingat boleh main terus. Tak. Sebenarnya dia nak cikgu pun mahir dalam kelas craft. Di samping pelajar bermain, cikgu pun dapat satu ilmu baru. Itu tujuan dia. Bukan kata kita boleh main macam tu saja. Sebab banyak function-function yang cikgu boleh guna. Macam kita tengok tadilah, waris boleh masuk. Sebenarnya tak ada lagi gamifikasi yang kita jumpa waris boleh masuk tengok student. Tengok anak dia. Tengok pencapaian anak dia. Dah macam dengan dekat sekolah kita buat macam PBD tu kita bagi laporan kepada kepada waris pula kan. Jadi yang ni student boleh tengok, parent boleh tengok terus. Anak dia main-main ni tak jawab soalan contohnya kan. Jadi dia boleh push anak dia di rumah. Itu yang menarik sebenarnya, menarik kami untuk kami main ataupun kami gunakan kelas craft ni. Banyak function dia lagi kan. Banyak function lagi yang insya-Allah kita akan buat lagi perkongsian lepas ni, lagi banyak yang cikgu boleh guna. Yang ni lebih kepada pengenalan saja ni. Untuk daftar pelajar, untuk buat karakter kan, cikgu boleh explore benda tu. Tak ada masalah. Okey, ni link nama YouTube lah, channel YouTube saya dan juga Cikgu Niza. Boleh lah kalau nak tengok. Lepas ni kita akan publishkan video-video berkaitan dengan kelas craft, cikgu boleh tengok lah. Jadi mungkin lepas ni juga kita akan buat perkongsian lagi kot dengan PPDC berkaitan dengan untuk teruskan gunakan kelas craft ni untuk level yang seterusnya. Sebab hari ni lebih kepada basic. Kalau kata ni belum lagi saya dengan Cikgu Niza tunjuk bab quest. Sekarang dah pukul 4 lebih dah. Macam mana nak letak latihan pun semua memang jadi takut tak sempat kan. Memang tak sempat sebenarnya kan. Sebab banyak yang kita boleh guna. Jadi kalau hari ni nak daftar akaun pun belum siap lagi. Tu belum lagi quest. Kalau kata cikgu tak boleh nak daftar akaun, bila kita tunjuk quest lagi, cikgu tak boleh nak follow pula. Macam mana nak buat? Kan? Jadi masalah lah, satu masalah kepada cikgu. Kalau Cikgu Niza boleh tunjuk satu cara nak hantar quest pun boleh kot. Tunjuk demo satu quest. Try hantar quest satu. Mic tak open. Minta maaf. Daripada akaun pelajar ke akaun guru?
Akaun guru. Okey, baik. Kita try hantar quest kepada pelajar. Contoh quest lah. Import daripada Google Classroom. Ambil lah mana-mana soalan. Saya tak boleh buka akaun guru sebab saya tengah buka akaun pelajar. Kalau kata nak buka lagi, jam. Sebab email tu. Okey, cikgu jangan rasa tertekan tengok quest ni lah. Sebab cara dia nak buat, sebenarnya dia ada step-step dia, tapi mungkin saya tunjuk dengan cara cepat sebab kita nak perkenalkan saja quest ni. Jangan rasa stres tengok dia. Okey, Pilih mana-mana map ni tak apa. saya pilih pulau ini. Okey. Ini nak tunjuk map. Sebenarnya banyak map dalam tu cikgu boleh pilih. Tu tunjuk sekali lalu cikgu Niza. Okey, map dia ada, boleh pilih. Banyak sangat dalam ni. Okay. Dia kita highlight kan, pegang dia baru dia ada warna lah. Okey, katalah saya ambil yang ni. Okey, nanti pengembaraan saya kan jadi peta inilah, peta yang saya pilih ni lah. Okey, katalah hari ni tajuk topik kita hari ni. Saya minta maaf lah, saya terpaksa guna subjek saya lah sebab tajuk untuk subjek dia saya tak tahu. Okey. Komunikasi. Okey, next aja. Okey, sekarang ni latihan ini adalah untuk awesome student 6 atas. Tapi kalau saya nak share dengan 6 bawah pun boleh. Contohnya macam kami di tingkatan 6, pelajar yang ada pelajar yang nak repeat nak mengulang paper yang sama. So dia boleh buat latihan juga. Kita boleh dalam masa yang sama sekali je kita hantar latihan tu untuk dikongsi bersama pelajar 6 atas dengan 6 bawah. Okey, kita tekan je next. Okey, saya contohnya saya nak bermula daripada tepi ni. Saya tekan saja. So dekat sini cikgu boleh letak objektif pembelajaran kita. Okey. Contohnya menjelaskan 3 jenis media komunikasi. Okey. Kita dah ni objektif. Pada akhir sesi PDP cikgu buat bagi lengkap lah, ataupun cikgu copy je daripada mana-mana dokumen cikgu, sukatan cikgu. Cikgu nak masukkan bahan pun boleh, nak ambil daripada Google Drive pun boleh, daripada drive lain pun boleh. Lepas tu cikgu nak klik untuk drop upload file pun boleh dekat sini. Nak bagi sukatan seketul kat dia program. Ataupun cikgu nak letak video YouTube dan sebagainya, gambar dan sebagainya. Nak tak modul ke apa semua boleh kat sini cikgu. Tak ada masalah. Nak tak link blog ke, link web mana-mana cikgu rujuk ke untuk pelajar rujuk, tak ada masalah. Video YouTube pun boleh letak kan? Ya, betul. Insert video ataupun kita letakkan link apa-apa, nanti pelajar boleh buka. Dia buka je boleh. Okey. Saya save dulu ni. Maksudnya ni baru introduction. Hari ni kita nak belajar apa? Contohnya saya bagi link YouTube dekat pelajar untuk pelajar tengok dulu tentang tajuk tu daripada cikgu lain. Lepas tu dalam kelas baru boleh bincangkan dan sebagainya. Okey, saya klik lagi tambah objektif yang kedua pula. Okey, yang ni lah yang saya maksudkan. Kalau cikgu tak ada akaun Google Classroom, cikgu tak buat Google Form quiz, jangan risau, cikgu boleh buat task dalam ni. Guna task. Okey. Oh, silap. Okey. Letak tajuk tu. Tajuk objektif tu. Jenis komunikasi. Okey. Buat je task kat dia. Okey, task dia apa? Latihan dekat sini. Yang ni mungkin kita nak letak pengenalan juga tentang tajuk tu. Kita letak saja. Dekat sini lah latihan dia bermula. Contohnya kita letak latihan dia. Nyatakan 3 jenis media komunikasi. Okey. Lepas tu tak tulis name pula. Okay, lepas tu kita nak jadikan dia sebagai assignment. Okay, kita nak bagi dia kebenaran untuk dia upload. Kalau dia buat dalam kertas ke, ikutlah, kita pilih je. Okay, lepas tu kita tetapkan mesti hantar latihan ni esok pukul sebelum 5 petang. Okay, kalau dia hantar sebelum 5 petang maksudnya early lah. Kalau dia hantar lepas daripada pukul 5 petang, late. Okay, kita boleh set dekat sini kita nak bagi berapa. Kalau latihan yang susah sikit tu saya akan bagi banyak sikit SP lah.
saya kedekut sikit berbanding Cikgu Amal. Cikgu Amal bagi banyak, saya bagi dalam 1-200 macam tu je. Okey, yang untuk cikgu-cikgu yang baru, yang cikgu baru sign in, cikgu tak boleh set goal piece ni tau. Itu je lah. Saya jangan duk tekan-tekan tak jalan. Memang dia tak jalan. Tapi tak apa. XP ni, experience point ni cikgu boleh set. Cuma goal piece ni tak boleh set. Itu je beza dia. Okey. Lepas tu kalau nak bagi reward untuk siapa yang hantar awal, kita tekan je. Okey, kita boleh. Siapa yang hantar awal tu maksudnya sebelum pukul 5 petang lagi lah. Ataupun kita boleh set pukul berapa pun. Pukul 8 pagi besok ke. Okey, dia tak ada pukul 4:30 petang. Okey. So kita boleh set dekat sini. Nanti tambah lagi. So kalau kita nak bagi dia discuss dalam tu, kita tekan saja terangkah ni. So kita bagilah pelajar discuss tentang tajuk tersebut. Okey. Yang ni kalau dia dah habis, nanti dia dah complete 2 objektif tadi, dia dapat berapa? Okey, kita setkan kat sini. Save best progress. Yang ni bahagian ni kalau cikgu nak bagi dia bergerak sendiri ke next objektif, cikgu tekan lah. Contohnya Dia tak lulus pun tak apa kan. Dia tak lulus. dia tak lulus pun tak apa. Dia tak siap pun tak apa. Dia hantar kosong pun boleh. Yang ni bahaya sebab tu saya jarang save pace ni. Saya tak buat yang ni. So kita tekan save. Sebab kalau kita tak tekan yang ni, dia nak bergerak ke objektif seterusnya, dia kena dapat approve daripada kita dulu. Bila kita dah approve, barulah dia boleh bergerak. Cikgu jangan risau, bila kita nak approve tu, kita akan dapat notification. Pelajar complete objektif ni, kita akan dapat notification untuk buka. So kita guna handset kita pun kita boleh sambil-sambil duduk tengok duduk buat kerja-kerja lain pun. Okay. Satu lagi try buat yang ni, Google Classroom. Okay, Google Classroom. Okay, kita buat Google Classroom Tajuk bohong-bohong dah. Aduh. Media komunikasi. Okay. Klik saja. Okay. Cikgu tulis dulu objektif apa kat sini. Lepas tu task. Yang ini Lagi senang, lagi mudah. kita boleh ambil. Contohnya saya ambil grup ni. Kelas kan? Okay, kelas. Cikgu nak buat yang baru pun boleh. Create a new Google Classroom assignment pun boleh. Ni kalau saya create ni, a new ni lagi pelajar saya dapat notification. So saya, apalah saya ambil juga sebab dia bentar saya tengah duk present hari ni. Media komunikasi. So saya buat ni sikit. Bagi dia tahu ni. Okay. Kita boleh sama. Kita set jugalah, sama jugalah kita nak bagi reward berapa. Okay, ni kalau dia dah complete okey. Kat sini kalau cikgu tekan, dia akan connect terus dengan kita punya okey macam ni. So bila pelajar hantar nanti latihan baru kita boleh dapat lihat lah. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya dalam Google Classroom kita pun ada dah tajuk ni. Media komunikasi try. Automatik dia dah synchronize 2 akaun ni lah. Okay. Lepas tu ni sebelum sebenarnya ni kita tak lengkap lagi ni quest ni. Okay, komunikasi ni saya tunjuk juga. Okay. Last kali kita kena tutup. Tak boleh tak tutup. Kalau cikgu tak tutup lagi, cikgu akan tengok dia jadi pelik markah pelajar tak nampak lah. Macam-macam dia akan jadi. Okay. Selalunya kalau last tu saya akan letak tahniah sebab tak mahu letak harapan dekat pelajar. Kalau saya tulis tajuk saja dia pun tak tahu yang daripada akhir. Bila kita letak tahniah ni dia tahu dah. Dah last dah aku punya latihan. So ni reward tambahan sebab dia berjaya melengkapkan latihan dia. So banyak lah. Okay. Bila kita nak hantar kat pelajar, kita kena connect antara objektif ni. Macam ni. Okay. Bermakna dalam akaun pelajar macam Cikgu Amal tunjuk tadi, lepas introduction dia akan pergi ke sini jenis komunikasi. Dia akan lepas sini dia akan bawa pergi ke sini. Lepas tu dia akan bawa pergi ke sini. Cikgu boleh je nak ubah. Okey, cikgu boleh je nak ubah. Nak pergi ke sini dulu ke? Okey. Lepas tu nak pergi ke sini balik ke? Lepas tu sekejap lagi nak pergi ke sini ke? Ikut mana keselesaan cikgu. Cikgu nak buat pusing-pusingnya dia jadi macam panggil apa? Treasure hunt. Macam tu lah dia kurang. Okay. Lepas tu last kali
Cikgu tengok mata ni. Kalau selagi cikgu tak buka mata dia, pelajar takkan dapat notification. Tapi dalam Google Classroom dia dah dapat dah. Sebab Google Classroom kita tak boleh nak kontrol dia. Automatik bila kita buat dia akan dapat notification pada pelajar. Tapi dekat quest ni dia tak boleh buka selagi kita tak nyalakan mata ni. Kita tak buka mata dia. Kalau kita buka mata dia, barulah pelajar dapat notification. Okay. Kalau cikgu-cikgu tak membuat soalan sendiri, boleh je import daripada mana-mana negara punya yang mungkin subjek yang sama ataupun tajuk yang sama dengan kita. Boleh. Tapi cikgu jangan, kalau cikgu cari kelas craft Malaysia memang tak ada. Kami 2 orang membuat rujukan menggunakan kelas craft yang daripada Filipina ataupun dari US sendiri. Sebab memang tak ada. Dekat Malaysia belum ada lagi untuk video kelas craft ni. Cikgu Niza tambah sikit sebelum kita terlupa. Untuk cikgu yang baru buat account, cikgu hanya boleh letak 6 checkpoint saja dalam satu-satu map. Cikgu Niza kan? Betul. Dia boleh letak 6 saja. Tapi bila kita dah lulus level 1 dan juga dah ataupun cikgu langgan, cikgu boleh letak tanpa limit dalam tu. Tapi kalau 6 pun dah berlambak dah cikgu sebenarnya. Kan untuk satu tajuk tu kita buat ni satu tajuk 6 soalan ataupun 4 kita buat 4 lah, satu pengenalan dan akhir tu yang tahniah tu, maknanya ada lagi 4 lagi checkpoint. 4 checkpoint pun kita tak larang nak buat soalan lah. Sebenarnya kadang-kadang satu objektif tu kita letak satu checkpoint lah. Tu terpulang kat cikgu lah kemahiran ataupun kreativiti cikgu-cikgu nak upgrade ataupun nak create yang macam mana. Memang tapi itulah yang kita macam cikgu Nita kata lah. Dekat Malaysia ni kita tak boleh nak rujuk kat siapa lagi sebab tak ada orang yang buat. Kita pun saya yang Cikgu Niza pun rujuk daripada US ataupun Filipina ada lah. Filipina ada. Endon pun tak ada. Endon hanyalah dia buat video tutorial saja. Tak ada lagi yang video yang betul-betul dia guna. Yang saya boleh tunjuk. Walaupun pengetahuan saya berkaitan dengan kelas craft ni memang saya dapat daripada Endon lah. Ada video tutorial tu saya terjumpa dan saya pun mula explore lah. Jadi kalau cikgu-cikgu nak jadi yang terawal di Malaysia antara yang guna kelas craft ni boleh lah sambil-sambil kan. Bukan ada apa pun tak dapat. Macam kami bagi taklimat hari ni pun bukan kelas craft bagi duit ke apa, tak ada cikgu-cikgu. Tapi benda yang best, yang menarik, yang boleh kita buat dengan anak-anak pelajar, kami cuba kongsikan. Sebab kita dah jumpa, kita kongsilah. Kita tak maulah guna seorang-seorang kan. Supaya cikgu pun dapat buat satu kelainan dengan anak-anak pelajar di sekolah. Itu je lah tujuan kita sebenarnya. Okey, ada lagi Cikgu Niza. Saya rasa tak ada, nanti kalau ada saya tambah. Cikgu Amal boleh teruskan. Saya pun Cikgu Asli lah, tunggu Cikgu Asli kok ada apa soalan ke apa. Mungkin ada rakan-rakan kita ada soalan terakhir kah? Kalau ada soalan ke apa ke boleh tanyalah sebelum kita tamatkan 4.30, ada 5 minit lagi Cikgu Asli kan. Ya. Memang agak kalut, agak laju sebab kita nak kejar masa. Memang tak dan cikgu dalam masa 2 jam ni untuk ni. Kita sebab tu kita cuma bagi pengenalan. InsyaAllah lepas ni kita akan buat pengungsian lain kot Cikgu Asli kan. Yang lebih detail lah. Lebih pada pengenalan dan cikgu boleh daftar akaun dulu. Yang paling penting tak ada, cikgu boleh create akaun cikgu dan juga cikgu boleh create supaya pelajar kita create akaun sendiri. Yang untuk advance nanti kita akan terus buat lah lepas ni insyaAllah. Okay, kalau cikgu nak tengok macam mana pelajar nak hantar latihan, saya ada buat tutorial, pelajar saya yang buat tutorial tu. So saya kongsi dalam YouTube channel saya supaya cikgu boleh tunjuk dekat pelajar. Macam ni cara kamu nak hantar latihan. Yang tu saya ada dalam video saya sebab saya nak bagi pelajar 6 atas bantu pelajar 6 bawah untuk hantar latihan. Saya buat video tu. Tapi sebenarnya pelajar yang bentang benda tu, bukan saya lah. Okay, Cikgu Asli, saya rasa daripada saya kalau tak ada soalan, nak guna kelas-kelas cikgu kena pandai. Okay. Satu soalan lagi, jangan guna kelas-kelas. Okay, sebenarnya pandai main game tak pandai main game ni tak perlu pandai main game pun sebenarnya cikgu dah boleh bermain kelas craft ni. Tapi kalau cikgu bermain game lagi satu advantage lah kat cikgu-cikgu sebenarnya. Cikgu-cikgu dah terdedah dengan HP, XP untuk level dan sebagainya tu kan, untuk coin dan sebagainya. Macam Cikgu Niza dia tak main game pun tapi still dia boleh buat yang menarik juga untuk kelas craft. Macam saya mengakulah memang saya main game. Sebab tu kalau saya boleh main game, anak-anak student boleh main game, macam kenapa saya tak aplikasikan game tu dalam pembelajaran. Itu sebenarnya objektif saya. Jadi tak salah pun kalau
Saya mengaku yang bila mana saya masuk ke kelas, saya ajak pelajar-pelajar saya main game bersama-sama sebelum kita mulakan pembelajaran. Jadi saya jadikan game tu sebagai set induksi tau dalam kelas. Saya masuk kelas, saya kata jom kita main Among Us dulu satu game. Jadi saya dengan pelajar akan main. Boleh tanya anak-anak pelajar saya. Memang saya akan main. Memang orang kata peliknya, tapi itulah cara kita untuk menarik pelajar sebenarnya. Jadi Cik Rosli rasa untuk saya itu dulu tak ada apa dah. Jadi kalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara, saya mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas ini. Itu sajalah. Terima kasih banyak-banyak. Cikgu Amar stop presenting sekejap. Ya, sekejap. Okey, terima kasih pada Cikgu Amar dan Cikgu Adiza. Sebelum tu saya nak share sekejap saja untuk perkongsian kita. Nampak Cikgu Amar? Nampak. Okey, perkongsian kita untuk seterusnya nanti, untuk siri-siri seterusnya kita ada untuk Cikgu Amar berkaitan gamifikasi kelas craft ni. Kemudian nanti kita akan daripada Cikgu Dayang Iriati, Siti Balkis, Muhammad Syafiq, Hasan Nizam dan juga Ustaz Taufik lah. Okey, jadi ini berkaitan siri yang kelima untuk hari inilah berkaitan gamifikasi kelas craft dalam PDPR. Kemudian saya berkongsi untuk seterusnya nanti cikgu mungkin boleh bersedia untuk 18 bulan 10 hari Senin nanti kita akan ada perkongsian berkaitan dengan ISLIP pelaporan PBD yang mana akan disampaikan oleh Dayang Irati binti Jubli, Guru Besar SK Timur, dan diikuti pada 20 bulan 10 hari Rabu kita akan berkongsi berkaitan dengan kajian tindakan iaitu murid senyum, guru bersenyum yang mana akan disampaikan oleh Cikgu Siti Balkis binti Harun daripada SMK Agama Sik. Kemudian kita akan ada pada 25 bulan 10 pada hari Isnin diikuti dengan Cikgu Muhammad Syafiq bin Yahya daripada Sekolah Menengah Agama Syariah yang mana akan berkongsi berkaitan tajuk aplikasi Class Point dalam PDPR untuk pemula, dan diikuti juga pada 7 bulan 10 hari Rabu yang mana akan ada bengkel ataupun perkongsian berkaitan kaedah PDPR gabungan iaitu Google Site yang mana akan disampaikan oleh Cikgu Hasan Nizam bin Hassan daripada Sekolah Menengah Agama Sik, dan siri yang terakhir untuk slot inilah kita akan sambung lagi nanti, tapi yang untuk siri ini pada 1/11 hari Isnin kita akan berkongsi berkaitan penggunaan Kind Master dalam video PDPR untuk pemula yang mana akan disampaikan oleh Ustaz Taufik bin Ismail daripada Maktab Mahmud Sik. Okey. Okey, jadi kita pun dah hampir 4:30 petang, jadi saya pun tak mahu mengambil masa yang panjang. Jadi sekali lagi saya mewakili USTP PPDC dan juga khususnya sektor pembelajaran lah PPDC mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Amar daripada SMK Agama Sik, dan juga yang mana Cikgu Aniza binti Abu Samah daripada SMK Keladi Kulim. Terima kasih Cikgu Aniza sebab sudi untuk berkolaborasi bersama-sama dengan PPDC, bersama-sama dengan Cikgu Amal lah. Cikgu Aniza ni pun sebenarnya orang Sik juga ni. Sebenarnya rakan lama saya, sama-sama belajar dulu di Sekolah Menengah Sik. Okey, dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua para peserta. Mungkin di kalangan tuan-tuan puan-puan ni saya tak perasan, mungkin daripada pegawai-pegawai daripada JPN, pegawai-pegawai daripada PPDC sendiri ataupun pegawai daripada PPD lain, guru-guru besar, tuan-tuan pengetua dan seterusnya, semualah para peserta, rakan-rakan guru kerana sudi berkongsi, minta maaf kerana sudi untuk menyertai bengkel kita pada hari inilah. Jadi cuma peringatan daripada saya supaya nanti untuk siri-siri yang seterusnya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sama-sama untuk menyertai lah. Jadi akhir kata daripada saya, terima kasih Cikgu Amar, terima kasih Cikgu Aniza, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi menyertai bengkel Syabas kita yang mana dianjurkan oleh USTP PPDC. Dan akhir sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih semua.